Di sebuah kampung terpencil di Belarus, pada suhu serendah -30 dan seorang pemuda Asia berlutut. Di hadapannya, berdiri ibu bapa seorang gadis yang belum pernah melihat orang asing seumur hidup mereka. Saya akan bertanggung jawab ke atas anak perempuan Anda seumur hidup, pekiknya dalam bahasa Rusia yang sempurna. Pada saat itu, ibunya tidak dapat menahan tangisan. Apa sebenarnya yang berlaku? Kisah benar seorang lelaki Malaysia yang merentasi benua untuk cinta sejati akan bermula sekarang. Hai semua, nama saya Olga Valievna, dari Minsk, Belarus. Saya berumur 28 tahun dan saya belajar linguistik di Universiti Kebangsaan Belarus, bekerja sebagai penyelidik pertukaran antarabangsa. Belarus, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, adalah sebuah negara daratan yang terletak di Eropah Timur, bersempadan dengan Rusia. Keluarga saya adalah keluarga konservatif dengan budaya Slavik yang tipikal. Bapa saya, Vasily Alexandrovich, adalah seorang lelaki yang tegas berusia pertengahan 60 kenan yang menguruskan ladang kecil dan homestay. Beliau bertubuh sasa dengan ketinggian lebih 180 cm dan berjanggut kelabu. Beliau biasanya kurang bercakap, tetapi apabila beliau membuka mulut, kata-katanya penuh makna. Terutama, bapa saya sangat mementingkan tradisi keluarga. Anak perempuan mesti berkahwin dengan lelaki dari budaya kita. Lelaki asing tidak akan memahami tradisi dan nilai kita, bapa saya sering berkata begitu. Sebagai generasi yang melalui zaman Soviet, beliau nampaknya mempunyai sedikit kewaspadaan terhadap budaya luar. Ibu saya, Anna Nikolaevna, adalah sebaliknya, seorang wanita yang mesra dan penyayang. Beliau bertubuh kecil, kira-kira 160 cm, tetapi mempunyai personaliti yang ceria yang menerangi rumah. Setiap pagi beliau bangun pada pukul 6 pagi untuk menyediakan sarapan dengan penuh kasih sayang dan pada waktu petang, beliau akan mengait sambil meminta saya bercerita tentang hari saya. Ibu saya juga mempunyai pandangan konservatif, tetapi beliau lebih berfikiran terbuka daripada bapa saya. Olga, belajar di luar negara bagus, tetapi perkahwinan mesti dengan orang kita sendiri. Hanya apabila dua orang yang dibesarkan dalam budaya yang sama berkahwin, barulah kata-kata mereka akan difahami dan hati mereka akan bersatu. Hanya dengan cara itu, kamu boleh hidup bahagia seumur hidup. Ibu saya sering menasihati saya. Rumah kami terletak di sebuah kampung kecil, kira-kira 1 jam perjalanan dari Minsk. Ia adalah rumah kayu 2 tingkat dengan kebun bunga yang indah di hadapan yang dijaga oleh ibu saya, dan di belakang terdapat kebun sayur bapa saya serta dusun kecil. Pada musim panas, ceri dan epal berbuah lebat, dan pada musim sejuk, seluruh rumah diselubungi salji putih, menciptakan pemandangan seperti dongeng. Saya juga dibesarkan dalam persekitaran seperti ini sejak kecil, dan saya mempunyai sedikit pemahaman tentang budaya Asia. Malaysia hanyalah sebuah negara maju dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Saya pernah mendengar tentang keindahan alam semula, jadi dan kepelbagaian budayanya, tetapi saya tidak pernah menganggapnya lebih daripada destinasi pelancongan biasa. Mempelajari linguistik di universiti, saya mula berminat dengan pelbagai bahasa. Antaranya, struktur tata bahasa Malaysia yang unik dan sistem penggunaan gelaran serta budi bahasanya menarik minat saya secara akademik. Ia mempunyai susunan ayat yang fleksibel dan sistem penggunaan gelaran yang berbeza mengikut usia, status sosial, dan keintiman. Oleh itu, pembelajaran bahasa Malaysia saya bermula dari rasa ingin tahu akademik yang murni. Pada musim sejuk 2019, Minsk lebih sejuk daripada biasa. Dari Desember, suhu sering menurun di bawah 25 das dan salji menimbun hingga ke pinggang. Setiap pagi saya bangun pada pukul 7 pagi dan memulakan hari saya dengan minum teh panas yang disediakan oleh ibu. Teh adalah minuman tradisional yang sangat digemari oleh rakyat Belarus, dibuat dengan teh hitam pekat dari samovar, dicampur dengan jam atau madu. Pagi musim sejuk di kampung kami benar-benar sunyi dan damai. Apabila matahari terbit dari celah-celah pokok birch yang diselubungi salji putih, seluruh dunia berkilauan seperti ditaburi serbuk berlian. Dari rumah ke universiti mengambil masa kira-kira 1 jam 30 minit dengan bas, tetapi masa itu, sambil melihat pemandangan di luar tingkap, adalah waktu paling damai bagi saya sepanjang hari. Rutin harian di Makmal Linguistik University adalah teratur.
Pada waktu pagi, saya melakukan kerja penterjemahan teks bahasa Malaysia dan pada waktu petang, saya melakukan penyelidikan teori linguistik. Projek yang saya kendalikan adalah menterjemah karya sastera moden Malaysia ke dalam bahasa Rusia dan saya sering menghabiskan banyak masa memikirkan bagaimana untuk memindahkan ekspresi yang mengandungi emosi rakyat Malaysia ke dalam bahasa Rusia. Rakan sekerja di Makmal. Kebanyakannya adalah rakan-rakan yang mengkhusus dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Oleh itu, apabila saya memberitahu mereka saya belajar bahasa Malaysia, mereka selalu bertanya, pilihan yang sangat pelik. Mengapa bahasa Malaysia pula? Saya menjawab, ciri-ciri linguistik bahasa Malaysia sangat menarik, dan keharmonian antara budaya unik dan kemodenan Malaysia sangat luar biasa. Saya ingin mengalaminya secara langsung. Pada waktu rehat tengah hari, saya makan di kafeteria universiti bersama rakan-rakan sekerja. Kami biasanya makan sup tradisional seperti borscht atau solyanka dihidangkan dengan roti hitam. Masa bersembang tentang topik penyelidikan dan kehidupan seharian kami sangat menyeronokkan. Kadang-kadang, apabila saya menjelaskan ekspresi baru atau perbezaan budaya yang saya pelajari dari bahasa Malaysia, rakan-rakan saya akan berasa hairan. Pada waktu penyelidikan petang, saya kebanyakannya membaca buku tata bahasa bahasa Malaysia atau menterjemah tesis berkaitan budaya Malaysia. Terutama, sistem gelaran bahasa Malaysia juga sangat menarik. Ia adalah sistem di mana bentuk perkataan berubah sepenuhnya mengikut usia, status sosial, dan keintiman. Pada pukul 6 petang, saya menaiki bas pulang. Pada musim sejuk, hari mula gelap pada pukul 4 petang, jadi apabila saya tiba di rumah, sudah malam sepenuhnya. Saya menghabiskan masa meniup pada tingkap bas untuk melukis atau menulis perkataan bahasa Malaysia. Perkara-perkara kecil ini meningkatkan keterujaan saya menanti peluang belajar di Malaysia. Apabila saya tiba di rumah, ibu saya sentiasa menyediakan makan malam. Olga, bagaimana hari ini? Penyelidikan berjalan lancar, ibu saya bertanya. Ingin tahu apa yang berlaku sepanjang hari. Makan malam adalah masa penting bagi keluarga kami untuk mengakhiri hari. Bapa saya, walaupun kelihatan penat selepas selesai kerja di ladang, akan mendengar cerita saya dengan penuh minat di meja makan. Ada apa-apa baru yang kamu ketahui tentang Malaysia? Bagaimana pula personaliti orang Malaysia? Bapa saya bertanya. Di luar beliau kelihatan tidak peduli, tetapi di dalam hatinya, beliau sangat berminat dengan apa yang saya lakukan. Selepas makan malam, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu, minum teh dan menonton televisyen. Kami kebanyakannya menonton berita atau dokumentari, tetapi kadang-kadang apabila berita tentang Malaysia muncul, seluruh keluarga akan menonton dengan penuh minat. Terutama setiap kali berita tentang teknologi maklumat atau industri automotif Malaysia keluar, bapa saya akan berkata, negara yang sungguh hebat. Pada bulan September, saya menerima berita yang mengubah hidup saya. Ia adalah iklan mencari peserta untuk program pertukaran pelajar Malaysia di Universiti Kebangsaan Belarus. Ia adalah program persahabatan dengan sebuah universiti di Kuala Lumpur, menghantar 2 pelajar setiap tahun selama 6 bulan. Selepas saya menyampaikan berita tentang kelulusan program pertukaran pelajar ini kepada keluarga saya, suasana di rumah mula berubah. Di luar mereka mengucapkan tahniah, tetapi di dalam hati mereka ada banyak kebimbangan. Terutama, bapa saya semakin kerap menyatakan kewaspadaannya terhadap lelaki asing. Olga, jangan terlalu rapat dengan lelaki Asia. Budaya mereka sangat berbeza daripada kita. Terutama sikap terhadap wanita mungkin sangat berbeza. Kami menganggap wanita sebagai pasangan yang setara, tetapi saya dengar mereka masih mempunyai pemikiran patriarki yang kuat. Bapa saya berkata beberapa kali. Bapa saudara saya, Mikhail, juga begitu. Apabila beliau melawat rumah kami pada hujung minggu, beliau akan berkata, Olga, kamu perlu berhati-hati dengan lelaki timur. Saya dengar sebelum kahwin, mereka sangat romantis dan berbakti, tetapi selepas kahwin, mereka berubah sepenuhnya. Mereka menganggap wanita sebagai harta dan mengurung mereka di rumah, tidak memberi kebebasan. Bapa saudara saya sering menggunakan kata-kata yang penuh prasangka. Mak cik saya, Galina, juga mempunyai kebimbangan yang serupa. Olga, belajar tak apa.
tapi jangan sesekali fikir nak cari teman lelaki di sana. Budaya terlalu berbeza, nanti timbul masalah. Bahasa pun lain, cara hidup pun berbeza. Bagaimana nak hidup bersama seumur hidup? Anggap saja sebagai pengalaman, lihat-lihat saja. Ibu saya juga mempunyai banyak kebimbangan di dalam hati. Tetapi di luar beliau berkata, Olga kita bijak, dia tahu beza. Belajar bersungguh-sungguh dan pulang dengan selamat. Namun, setiap kali beliau melihat saya mengemas barang, beliau tidak dapat menyembunyikan ekspresi bimbangnya. Reaksi penduduk kampung juga bercampur aduk. Ketua kampung berkata, Olga belajar di Malaysia, hebatnya, kebanggaan kampung kita. Tapi jangan lama sangat di sana. Nanti kalau terpengaruh budaya asing, lupakan pula tradisi kita. Nenek-nenek di kampung lebih terus terang. Olga, belajar tak apa, tapi kawin mesti dengan lelaki negara kita. Lelaki asing tak boleh dipercayai. Terutama lelaki timur, rupa pun lain, budaya pun lain, kita tak tahu anak-anak nanti rupa macam mana. Kata-kata prasangka dari sekeliling ini semakin membebankan hati saya. Sudah tentu, pada mulanya saya hanya berniat untuk belajar bahasa dan budaya, tetapi apabila saya terus mendengar amaran dari sekeliling, tekanan yang tidak perlu mula timbul. Saya mula mempersoalkan, adakah saya benar-benar boleh pulang selepas belajar sahaja tanpa sebarang masalah? Kebimbangan terbesar adalah pada diri saya sendiri. Saya sememangnya seorang yang ingin tahu dan cepat mesra dengan orang baru. Jika saya bertemu seseorang di Malaysia, adakah saya akan meneruskan hubungan walaupun ditentang keluarga? Atau adakah saya patut pulang selepas belajar sahaja, seperti yang dikatakan oleh keluarga? Sebulan sebelum berlepas, saya mengadakan perjumpaan dengan penyelia tesis universiti. Profesor menasihati saya, Olga, belajarlah banyak perkara di Malaysia. Tetapi jangan terlalu hanyut dengan emosi. Tumpuan pada akademik adalah yang paling penting. Terutama dalam hubungan sesama manusia, kamu perlu berhati-hati. Kadang-kadang boleh timbul salah faham budaya. Rakan karib saya, Natasha, lebih terus terang. Olga, jujur saya katakan, saya pun risau. Perangai kamu terlalu jujur dan mudah percaya orang. Saya tak tahu macam mana lelaki Malaysia, tapi jangan terlalu mudah menyerahkan hati. Kamu akan pulang juga dalam 6 bulan. Nanti kalau emosi jadi rumit, kamu sendiri yang akan sakit. Kebimbangan seperti ini terus bertindan, dan semakin dekat hari berlepas, rasa bimbang lebih besar daripada rasa teruja. Apabila saya sendirian pada waktu malam, saya tertanya-tanya, adakah saya benar-benar akan baik-baik saja? Adakah apa yang dibimbangi keluarga mungkin akan berlaku? Pada suatu malam, ibu masuk ke bilik saya dan berkata dengan serius, Olga, ibu ada satu permintaan. Apabila kamu di Malaysia, sesiapa sahaja yang kamu jumpa, sentiasa berfikir dengan berhati-hati. Terutama dalam hal lelaki, kamu perlu lebih berhati-hati. Jika budaya berbeza, cara berfikir pun berbeza. Kemudian ibu menggenggam tangan saya erat. Dan apapun yang berlaku, jangan lupakan keluarga. Walau sejauh manapun kamu pergi, inilah rumah sebenar kamu dan kami adalah keluarga sebenar kamu. Ingat, kamu mesti pulang ke rumah dalam 6 bulan. Saya dapat merasakan tangan ibu sejuk dan menggeletar. Isnin, 2 Mac 2020, akhirnya tiba hari untuk bertolak ke Malaysia. Saya masih ingat dengan jelas saat saya mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga di lapangan terbang antarabangsa Minsk. Ibu saya cuba menahan air mata sehingga akhir, tetapi akhirnya menangis sambil memeluk saya. Anakku, pergi dan balik dengan selamat. Jangan sesekali lupakan keluarga. Ibu menepuk belakang saya sambil berkata, selepas penerbangan yang panjang, tanggapan pertama saya apabila tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, benar-benar kuat. Skala lapangan terbang itu sendiri sangat mengagumkan. Ia jauh lebih besar dan moden berbanding lapangan terbang di Minsk. Semuanya tersusun rapi dan bersih, dan papan tanda juga jelas. Saya merasa terkejut dengan keramahan kaki tangan lapangan terbang dan sistem yang cekap. Saya tiba di pusat pengajian bahasa Universiti Malaya pada waktu petang. Orientasi pelajar antarabangsa sedang berlangsung, dan pelbagai pelajar dari seluruh dunia berkumpul. Antara mereka, sikap sopan pelajar Malaysia sangat mengagumkan.
Melihat mereka menundukkan kepala semasa memberi salam dan melayan orang yang lebih tua dengan penuh hormat, saya merasakan orang di negara ini benar-benar mementingkan budi bahasa. Petang itu, pertemuan yang ditakdirkan bermula. Di majlis resepsi pelajar antarabangsa, sukarelawan penterjemah telah disediakan untuk pelajar dari setiap negara. Dan di antara mereka, seorang pelajar lelaki bernama Amir yang bertanggung jawab untuk bahasa Rusia mendekati saya. Amir mempunyai ketinggian kira-kira 1,705 cm, bertubuh langsing, dan memakai cermin mata bingkai hitam. Tanggapan pertama saya adalah beliau kelihatan sangat serius dan ikhlas. Apabila beliau bercakap, beliau tenang dan berhati-hati. Yang paling penting, pandangan matanya dalam dan kelihatan jujur. Beliau mendekati saya dan memberi salam, "Hai, Anda dari Belarus, ya? Perjalanan yang sangat jauh, bukan?" Bahasa Rusianya fasih. Saya terkejut. Bukan sahaja sebutan beliau tepat, tetapi intonasinya juga sangat semula jadi. Ini kali pertama saya melihat orang Asia bertutur dalam bahasa ibunda saya dengan begitu baik. Seketika, saya dapat merasakan jantung saya berdegup lebih laju. "Bagaimana bahasa Rusia Anda begitu fasih?" saya bertanya. Amir tersenyum dengan rendah diri. "Saya pelajar tahun 4 jurusan pengurusan perniagaan antarabangsa, mengambil minor dalam bahasa Rusia. Saya sangat berminat dengan budaya Eropah Timur dan mula belajar sendiri sejak 2 tahun lalu. Saya sangat gembira dapat bertemu dengan orang dari Belarus. Dari sikapnya yang serius dan ikhlas, saya merasakan sesuatu yang istimewa berbanding pelajar lelaki Malaysia yang lain. Cara beliau bercakap tenang, dan apabila beliau bertanya, beliau kelihatan benar-benar ingin tahu bagaimana budaya Belarus. Apa perbezaannya dengan Rusia? Beliau mendengar kata saya dengan penuh tumpuan. Saya menjawab, Belarus serupa dengan Rusia, tetapi lebih tenang. Rakyatnya juga pendiam dan mencintai alam semula jadi. Terutama, kami mempunyai banyak hutan dan tasik, jadi budaya hidup bersama alam semula jadi sangat maju. Amir mendengar dengan penuh minat. Jadi, ada musik atau tarian tradisional Belarus juga. Malam itu, walaupun sudah kembali ke bilik asrama, wajah Amir terus berlegar di fikiran saya. Mengapa beliau belajar bahasa Rusia dengan begitu bersungguh-sungguh? Adakah ia benar-benar minat akademik yang murni? Persoalan ini timbul. Dan yang paling penting, pandangan matanya yang serius dan sikapnya yang tenang sangat mengagumkan. Keesokan harinya, kelas bahasa Malaysia bermula secara rasmi dan Amir mencadangkan kepada saya, "Jika Anda sudi, adakah Anda berminat untuk melakukan pertukaran bahasa? Saya akan mengajar Anda bahasa Malaysia dan Anda boleh mengajar saya bahasa Rusia dengan lebih tepat." Saya tidak teragak-agak untuk menjawab, "Ide yang bagus." Jujur saya katakan, saya juga mempunyai rasa ingin tahu terhadap Amir. Tetapi yang paling penting, ia adalah peluang untuk belajar bahasa Malaysia secara langsung daripada penutur asli. Saya tidak pernah menyangka bahawa pertukaran bahasa yang bermula begitu sahaja akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Pada mulanya, ia benar-benar untuk tujuan pembelajaran murni. Kami bertemu 2 kali seminggu di perpustakaan atau kafe untuk mengajar bahasa masing-masing. Amir benar-benar berusaha keras untuk belajar bahasa Rusia. Setiap kali kami bertemu, beliau akan menyediakan soalan baru, dan beliau mencatat dengan teliti ekspresi yang saya ajar. Terutama, beliau sentiasa menunjukkan minat terhadap budaya Belarus. Saya juga, melalui Amir, mula memahami budaya Malaysia dengan lebih mendalam. Beliau bukan sahaja mengajar bahasa, tetapi juga menjelaskan secara terperinci tentang cara berfikir orang Malaysia, hubungan keluarga, struktur masyarakat, dan sebagainya. Setelah 3 minggu berlalu, saya mula merasakan sesuatu yang istimewa terhadap Amir. Beliau benar-benar seorang yang prihatin dan ikhlas. Dan yang paling penting, sikapnya yang menghormati budaya saya dengan tulus dan berusaha untuk memahaminya sangat menyentuh hati. Namun, pada masa yang sama, suara kebimbangan keluarga terus berlegar di fikiran saya. Semakin kerap saya bertemu Amir, semakin saya terperangkap dalam emosi yang rumit. Pada mulanya, pertukaran bahasa adalah 2 kali seminggu, tetapi ia hampir setiap hari.
Walaupun belajar di perpustakaan pada waktu rehat, kami secara semula jadi akan pergi ke kafe bersama, minum teh dan berbual. Kelembutan Amir benar-benar menakjubkan. Apabila saya menghadapi kesukaran dengan sesuatu ungkapan dalam bahasa Malaysia, beliau akan memberikan beberapa contoh dan menjelaskannya dengan mudah. Jika ada bahagian budaya Malaysia yang sukar saya fahami, beliau akan menjelaskan latar belakangnya secara terperinci. Yang paling penting, beliau sentiasa mendengar kata-kata saya dengan penuh tumpuan. Suatu hari, saya demam dan berehat di asrama. Amir tiba-tiba menghantar email. "Olga, awak baik-baik saja? Bubur ayam bagus untuk demam, nak saya buatkan dan bawakan?" Pada mulanya, saya menolak. "Tak apa, cukup dengan makan ubat dan berehat, nanti akan sembuh." Namun, sejam kemudian, beliau benar-benar datang ke asrama dengan termos berisi bubur ayam panas. Saya terkejut dan bertanya, "Macam mana awak buat semua ini sendiri?" Amir menjawab, "Saya telefon ibu dan belajar resipi." Katanya, orang demam kena makan makanan yang panas dan berkhasiat. Pada saat itu, hati saya benar-benar tersentuh. Saya jarang sekali menerima keprihatinan sebegitu di Belarus. Pada hari lain pula, ketika saya mengalami homesick dan merasa sedih, apabila saya memberitahu beliau saya merindui kampung halaman dan tidak bersemangat, Amir mencadangkan, "Ada tempat di Kuala Lumpur yang mirip dengan pemandangan di Minsk. Nak pergi bersama?" Dan tempat yang kami kunjungi bersama ialah Taman Botani Perdana. Rumput yang luas dan pepohonan di sana benar-benar menyerupai pemandangan kampung halaman saya. Amir berjalan di sisi saya dengan tenang sambil memberikan empati. "Pasti awak sangat rindu kampung halaman. Saya pun sering merasa begitu apabila meninggalkan ibu bapa di kampung dan hidup sendirian di Kuala Lumpur." Hati saya sangat terhibur dengan empati dan kata-kata semangatnya yang hangat. Petang itu, sambil berjalan-jalan di Taman Botani Perdana, kami berbual panjang tentang kampung halaman masing-masing, keluarga, serta impian dan matlamat. Semakin masa berlalu, saya semakin yakin bahawa lelaki ini benar-benar istimewa. Berbeza dengan pelajar lelaki Malaysia lain yang mungkin mencari pergaulan ringan atau melihat pelajar wanita asing dengan rasa ingin tahu, Amir sentiasa berusaha untuk berbual secara serius dan mendalam. Beliau juga menunjukkan minat yang tulus terhadap impian dan matlamat saya. "Olga, awak ingin melakukan kerja apa di masa hadapan?" Saya menjawab, "Saya ingin menjadi seorang ahli linguistik dan terus meneliti bahasa Malaysia dan bahasa Rusia. Saya ingin meneliti perbezaan dan persamaan budaya antara dua bahasa untuk menyumbang kepada peningkatan saling memahami." Kemudian Amir, dengan mata yang bersinar, menyokong saya dengan tulus. "Impian yang sangat indah. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ia adalah wadah yang mengandungi budaya dan cara berfikir, bukan? Jika orang seperti Olga dapat menghubungkan dua budaya, ia pasti akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna." Namun, pada masa yang sama, kebimbangan realistis juga timbul. Tempoh pertukaran pelajar hanya 6 bulan, dan masa berlalu dengan pantas. Saya merasakan hubungan dengan Amir semakin mendalam, tetapi saya tertanya-tanya, adakah wajar untuk membiarkan hati saya terbawa-bawa sebegitu? Setiap kali saya melakukan panggilan video dengan keluarga, perasaan rumit itu muncul. Ibu bertanya, "Olga, bagaimana kehidupan di Malaysia? Bergaul baik dengan kawan-kawan?" Saya menjawab dengan berhati-hati, "Ya, semua baik hati. Terutama, ada seorang kawan Malaysia yang fasih bahasa Rusia. Dia banyak membantu saya." Kemudian bapa saya langsung bertanya, "Teman lelaki ke?" Saya berbohong dan menjawab, "Bukan, dia cuma kawan untuk pertukaran bahasa. Hubungan kami hanya untuk belajar." Walaupun saya menjawab seperti membuat alasan, ekspresi bapa saya tetap serius. "Olga, walau kamu kata hubungan murni, lelaki mungkin berbeza. Jangan terlalu rapat. Jangan sesekali lupa yang kamu akan pulang dalam 6 bulan." Bapa saya berkata dengan tegas. Reaksi pelajar pertukaran Belarus yang lain juga bercampur aduk. Natasha, yang menyertai program yang sama, menyatakan kebimbangannya. "Olga, kamu akhir-akhir ini terlalu kerap berjumpa dengan lelaki Malaysia tu, bukan? Saya rasa kamu perlu lebih berhati-hati." Saya bertanya balik, "Kenapa?" Natasha berkata dengan risau, "Lelaki Timur kononnya baik pada mulanya sahaja.
Saya dengar mereka cenderung begitu terutama terhadap wanita asing. Ada juga cerita yang mereka hanya berpacaran untuk berseronok dengan orang asing dan akhirnya berkahwin dengan wanita dari budaya mereka sendiri. Kata-kata kebimbangan dari rakan-rakan ini semakin merumitkan hati saya. Di satu pihak, saya menghargai keprihatinan rakan-rakan, tetapi di pihak lain, saya juga terfikir, adakah orang lain berhak menilai perasaan saya? Namun, masa yang dihabiskan bersama Amir terlalu bahagia. Apabila bersamanya, semua kebimbangan hilang, dan saya merasa sangat semula jadi dan selesa. Beliau membawa saya ke pelbagai tempat di Kuala Lumpur dan memperkenalkan budaya. Apabila kami pergi ke Central Market, kami menyewa baju kurung dan mengambil gambar, dan Amir memuji saya dengan tulus. Apabila Olga memakai baju kurung, dia kelihatan seperti orang Malaysia sejati. Sungguh cantik. Apabila saya menunduk malu dengan wajah merah, Amir tertawa. Malu-malu pun sungguh komel. Pertengahan April, hari kami pergi ke Taman Botani Perdana, ketika bunga-bunga mekar penuh adalah yang paling saya ingat. Berjalan di bawah terowong bunga-bunga yang berwarna-warni, Amir berkata dengan berhati-hati, "Olga, saya juga ada sesuatu yang ingin saya akui dengan jujur." Pada mulanya, ia benar-benar untuk pertukaran bahasa, tetapi kini, masa bersama Olga adalah masa paling bahagia saya sepanjang hari. Jantung saya berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Saya pun sangat gembira apabila bersama Amir. Tetapi saya perlu pulang ke Belarus dalam 6 bulan, bukan? Saya berkata dengan berhati-hati. Sejak hari itu, hubungan kami menjadi aneh. Kami telah mengesahkan perasaan masing-masing, tetapi disebabkan ketidakpastian masa depan, kami tidak dapat membuka hati sepenuhnya. Semakin masa berlalu, keadaan menjadi semakin rumit. Semakin mendalam hubungan saya dengan Amir, semakin kuat suara kebimbangan dan kerisauan dari sekeliling. Terutama, reaksi rakan-rakan Belarus yang menyertai program pertukaran yang sama semakin berubah menjadi tidak menyenangkan. Suatu hari, Natasha memanggil saya secara berasingan dan berkata dengan serius, "Olga, jujur saya rasa kamu sedang menuju ke jalan yang sangat berbahaya. Kamu hampir setiap hari berjumpa dengan lelaki Malaysia itu, bukan? Ini bukan sekadar hubungan kawan biasa." Saya membela diri. "Apa yang kamu cakap nih? Kami hanya kawan pertukaran bahasa dan belajar budaya." Namun, Natasha menggelengkan kepala. "Olga, tengoklah ekspresi muka kamu sendiri. Apabila nama lelaki itu disebut, mata kamu bersinar-sinar. Tak salah lagi, kamu dah betul-betul terpikat." Katerina juga menyokong. Saya pun risau. "Kamu tahu ciri-ciri lelaki timur? Pada mulanya mereka sangat romantis dan berbakti. Tapi itu semua strategi pura-pura sahaja. Sekali wanita sudah menyerahkan hati, sikap mereka akan berubah sepenuhnya. Masalah yang lebih besar ialah panggilan video dengan keluarga." Suatu hari ibu bertanya, "Olga, kenapa muka kamu nampak lain akhir-akhir ini? Ada apa-apa ke?" Saya terkejut seketika. Sampai ekspresi muka saya pun berubah. "Ibu boleh rasa melalui panggilan video?" "Tak ada apa-apa, Mak. Cuma pelajaran agak susah sikit." Saya mengelak, tetapi mata ibu seolah-olah tidak dapat diperdaya. Saya tidak dapat menyembunyikannya lagi dan mendedahkannya dengan berhati-hati. Saya ada seorang kawan Malaysia. Dia teman lelaki, tapi dia orang yang sangat baik. Dia banyak membantu saya belajar dan mengajar saya tentang budaya Malaysia." Pada saat itu, saya melihat bapa saya mendekat dari skrin. Ibu saya berbisik sesuatu dengan ekspresi serius kepada bapa saya. Wajah bapa saya segera menjadi tegang. "Olga, hentikan segera pertemuan dengan lelaki itu." Saya terkejut dengan suara kuat bapa saya. Biasanya beliau seorang yang tenang, dan saya jarang melihatnya marah sebegitu. "Ayah, ada apa nih?" "Ayah belum dengar apa-apa pun." "Tak perlu dengar. Ayah dah bagi amaran dari awal lagi, bukan? Ayah kata jangan rapat dengan lelaki asing, terutama lelaki Asia. Tapi Amir benar-benar orang yang baik. Ayah akan tahu kalau ayah berjumpa dengannya sendiri." "Amir, kamu dah tahu semua namanya?" Bapa saya mengeluh panjang dan berkata, "Olga, kamu tak tahu betapa bahayanya keadaan kamu sekarang." Panggilan video hari itu berakhir dengan kami saling melukai perasaan. Bapa saya mengeluarkan ultimatum.
Dalam masa 2 minggu, selesaikan hubungan dengan lelaki itu dan tumpukan pada pelajaran sahaja. Kalau tidak, ayah akan suruh kamu pulang serta-merta. Saya membantah. Ayah tak tahu perasaan saya. Kenapa ayah begitu diktator? Beberapa hari kemudian, keadaan menjadi lebih rumit. Saya menerima panggilan daripada profesor pembimbing di University Belarus. Olga, ibu bapa kamu ada hubungi saya. Mereka kata kamu ada masalah dengan lelaki di sana dan tidak dapat menumpukan perhatian pada pelajaran. Adakah benar begitu? Saya benar-benar terkejut kerana profesor pun tahu. Profesor? Tak begitu. Saya belajar bersungguh-sungguh dan keputusan saya pun bagus. Keputusan memang bagus. Tapi Olga, jangan lupa tujuan program pertukaran pelajar ini. Kamu pergi untuk menimba pengalaman akademik, bukan untuk membina hubungan pribadi. Ibarat sudah jatuh di timpa tangga, saya juga mula merasakan pandangan pelajar pertukaran dari negara lain yang tinggal di asrama yang sama. Hana dari Jerman menyatakan kebimbangan secara tidak langsung. Olga, saya rasa kamu terlalu kerap berjumpa dengan lelaki Malaysia tu akhir-akhir ini. Adakah kamu baik-baik saja? Marie dari Perancis juga berkata perkara serupa. Semua orang menyatakan pendapat negatif kepada saya atas nama kebimbangan, membuat saya semakin tertekan dan keliru. Adakah saya benar-benar di jalan yang salah? Tidak masuk akal untuk saya seorang sahaja berfikir saya betul sedangkan semua orang menentang. Dalam keadaan begitu, pertemuan dengan Amir juga tidak lagi selesa seperti dahulu. Saya dapat merasakan Amir juga berhati-hati kerana beliau tahu keadaan saya. Dahulu, kami akan berpegangan tangan atau meletakkan tangan di bahu secara semula jadi. Tetapi kini sentuhan fizikal sebegitu juga dilakukan dengan berhati-hati. Suatu hari, saya bertanya terus kepada Amir, Amir, jujur beritahu saya. Adakah awak juga merasa terbeban kerana hubungan kita? Amir teragak-agak seketika sebelum menjawab dengan jujur. Jika saya kata tidak terbeban, itu bohong. Tapi itu bukan kerana Olga. Ia kerana keadaan. Saya juga telah bercerita tentang Olga kepada ibu bapa saya dan reaksi awal mereka tidak begitu baik. Ibu bapa Amir pun menentang, tidak menentang sepenuhnya, tetapi mereka sangat bimbang. Katanya, hubungan cinta dengan orang asing perlu berhati-hati. Perbezaan budaya perlu diambil kira sepenuhnya. Mendengar itu, saya semakin putus asa. Kedua-dua keluarga menentang hubungan kami. Tambahan pula, tempoh pertukaran pelajar semakin suntuk. Amir nampaknya juga menyedari realiti itu. Olga, saya rasa kita perlu berfikir dengan lebih tenang. Jika kita terus begini, kita mungkin akan saling melukai. Dada saya terasa sakit mendengar kata-kata itu. Apa maksud awak? Olga pun tahu, bukan? Beberapa bulan lagi, awak perlu pulang ke Belarus dan saya perlu tinggal di Malaysia. Dan kedua-dua keluarga juga menentang. Jadi, awak mahu menyerah? Amir terdiam seketika sebelum berkata, bukan menyerah, tetapi saya rasa kita perlu mendekati ini dengan lebih berhati-hati. Hari itu, kami bergaduh besar buat kali pertama. Kami berpisah dengan saling melukai perasaan dan tidak berhubung selama beberapa hari. Beberapa hari itu benar-benar sukar. Saya tidak tahu bahawa hari tanpa Amir akan begitu kosong. Namun, pada masa yang sama, saya juga terfikir, mungkin semua orang betul. Mungkin saya seorang sahaja yang berhayal. Seminggu kemudian, Amir menghubungi saya terlebih dahulu. Olga, ada masa hujung minggu ni, ada sesuatu yang saya nak bincangkan. Kami bertemu di tepi Sungai Klang dan ekspresi muka Amir berbeza daripada biasa, sangat serius. Setelah terdiam seketika sambil melihat permukaan air sungai, beliau perlahan-lahan membuka mulut. Olga, sepanjang seminggu ini, saya banyak berfikir tentang hubungan kita dan apa yang perlu kita lakukan selepas ini. Jantung saya berdebar kencang. Saya mempunyai firasat buruk dari ekspresi Amir. Saya benar-benar menyayangi Olga. Itu fakta yang tidak berubah. Tetapi, secara realistik, kita menghadapi terlalu banyak halangan. Halangan apa yang awak maksudkan? Pertama, masalah jarak. Belarus dan Malaysia berjarak 8,000 kilometer. Dan ada perbezaan budaya serta tentangan daripada kedua-dua keluarga. Saya membantah dengan bersungguh-sungguh, masalah-masalah itu boleh diatasi. Dalam dunia moden sekarang, apa sangatlah jarak itu?
Ada panggilan video, ada kapal terbang. Dan perbezaan budaya boleh diatasi jika kita berusaha untuk saling memahami, bukan? Amir menggelengkan kepala. Olga, itu bukan masalah yang mudah. Saya pun pada mulanya berfikir bahwa cinta sahaja cukup untuk mengatasi segalanya. Tetapi realitinya tidak begitu. Jadi, semua kata-kata awak kepada saya selama ini bohong. Awak kata, awak benar-benar sayangkan saya dan masa bersama saya adalah bahagia. Semua itu benar. Tidak berubah sehingga sekarang. Tetapi, walaupun ia benar, bukan bermakna semua masalah akan selesai, bukan? Pada saat itu, apabila saya mendengar alasan spesifik yang Amir katakan, saya semakin putus asa. Beliau menyebut dan menjelaskan satu persatu masalah realistik yang tidak pernah saya fikirkan. Olga, jika kita benar-benar berkahwin, kita akan tinggal di mana? Jika tinggal di Malaysia, Olga perlu berjauhan dengan keluarga. Jika tinggal di Belarus, saya perlu berjauhan dengan keluarga saya dan anak-anak nanti. Kita akan besarkan dalam bahasa apa? Itu semua boleh kita putuskan nanti, bukan? Olga, itu bukan masalah yang mudah. Hasil penyelidikan saya, kadar perceraian perkahwinan antara bangsa adalah 2 kali ganda lebih tinggi daripada perkahwinan biasa. Sebabnya adalah perbezaan budaya dan bahasa seperti ini. Saya semakin terkejut dengan fakta bahawa Amir telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dan yang paling penting, tentangan daripada dua keluarga terlalu kuat. Ibu bapa Olga menentang saya walaupun belum bertemu, dan ibu bapa saya pun begitu. Dalam keadaan begini, bagaimana kita boleh meneruskan hubungan? Saya merayu terakhir kali, Amir, kalau begitu, sekurang-kurangnya, marilah kita cuba. Kalau saya jumpa ibu bapa saya secara langsung dan tunjukkan perasaan sebenar saya, mungkin mereka boleh berubah fikiran. Amir tersenyum pahit. Olga, fikirkan secara realistik. Walaupun saya pergi ke Belarus dan cuba memujuk ibu bapa awak, bagaimana kita boleh membina kepercayaan dalam situasi di mana bahasa tidak difahami dan budaya tidak diketahui? Awak boleh bahasa Rusia, bukan? Hanya tahap perbualan asas. Tidak cukup untuk menyampaikan perasaan sebenar saya kepada ibu bapa awak. Perbualan hari itu berakhir tanpa sebarang kesimpulan. Amir berkata beliau perlu masa lagi untuk berfikir, tetapi dari ekspresinya, seolah-olah keputusan sudah dibuat. Sejak minggu berikutnya, kekerapan pertemuan saya dengan Amir berkurangan secara mendadak. Dahulu kami bertemu hampir setiap hari, tetapi kini hanya sekali atau 2 kali seminggu untuk pertukaran bahasa. Walaupun begitu, ia tidak lagi selesa dan semula jadi seperti dahulu. Amir seolah-olah sengaja menjaga jarak. Dahulu kami akan duduk di kafe berjam-jam sambil berbual, tetapi kini, setelah belajar kira-kira sejam, beliau akan berkata, hari ini cukup sampai sini ya, dan cuba untuk bangun. Yang lebih menyakitkan ialah perubahan sikap Amir. Beliau tidak lagi menunjukkan minat terhadap kehidupan harian saya seperti dahulu, dan beliau juga tidak mahu berbual secara pribadi. Suatu hari saya tidak dapat menahan diri dan bertanya, Amir, tidak bolehkah kita kembali seperti dahulu? Amir menunjukkan ekspresi serba salah dan menjawab, Olga, saya rasa jika kita terlalu dekat, nanti akan lebih sukar apabila kita berpisah. Jadi awak mahu kita bersedia untuk berpisah dari sekarang? Sebulan lagi berlalu, dan keadaan semakin teruk. Pertukaran bahasa dengan Amir juga berkurang menjadi sekali seminggu. Dan apabila kami bertemu, ia terasa seperti hubungan yang sangat formal. Kami hampir tidak berhubung secara pribadi. Rakan saya berkata, akhirnya kamu sedar juga. Kami dah cakap dari awal lagi, lelaki timur memang begitu. Mereka cuba menenangkan saya, tetapi ia langsung tidak menenangkan. Sebaliknya, rasa bersalah kerana mungkin saya benar-benar salah sangka semakin membesar. Program pertukaran pelajar hanya tinggal kira-kira 2 bulan, dan tiba-tiba masa di Malaysia terasa tidak bermakna. Semua keterujaan dan jangkaan ketika mula datang hilang, dan hanya terfikir untuk masa berlalu dengan cepat, dan saya dapat pulang ke Belarus. 15 Ogos 2020, akhirnya tiba hari untuk pulang ke tanah air. Apabila saya menaiki kapal terbang ke Belarus di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, di sudut hati saya ada harapan agar Amir akan muncul dan menahan saya. Namun, beliau tidak muncul sehingga akhir. Saya pulang
dengan perasaan hampa dan kecewa. Dan dengan itu, cubaan pertama saya berakhir dengan kegagalan sepenuhnya. Selepas pulang ke Belarus, selama sebulan saya berada dalam kekeliruan mendalam dan rasa bersalah. Setiap malam, saya berbaring di katil dan berulang kali berfikir, adakah saya benar-benar bodoh? Selepas hubungan dengan Amir berakhir dengan kegagalan, saya kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap diri sendiri. Saya menyalahkan diri sendiri, adakah saya tidak pandai menilai orang, atau adakah saya benar-benar berfikir terlalu mudah? Keprihatinan dan perhatian yang Amir tunjukkan kepada saya, perbualan mendalam yang kami ada, dan kata-kata yang beliau katakan tulus dari hati. Adakah semua itu benar-benar asli, atau adakah saya yang salah sangka? Yang paling menyakitkan ialah proses perubahan Amir. Pada mulanya, beliau benar-benar kelihatan menyayangi saya dengan sepenuh hati, tetapi apabila tentangan dari sekeliling dan masalah realistik timbul, beliau sedikit demi sedikit berundur. Memang semua lelaki begitu. Apabila kesulitan datang, mereka memilih realiti daripada cinta, fikiran pahit ini timbul. Namun, pada masa yang sama, saya mengulang kaji setiap kata-kata yang Amir katakan kepada saya. Masa bersama Olga adalah masa paling bahagia saya sepanjang hari. Saya benar-benar menyayangi Olga, ia adalah tulus. Adakah kata-kata itu benar-benar tulus? Atau adakah ia tulus pada masa itu, tetapi kemudian hatinya berubah? Yang paling sukar ialah keraguan terhadap diri sendiri. Adakah saya terlalu murni? Adakah percintaan antara bangsa benar-benar serumit ini? Saya hilang keyakinan sepenuhnya. Rakan-rakan terus berkata, kami dah cakap dari awal lagi, hubungan macam tu takkan tahan lama. Setiap kali mereka berkata begitu, saya semakin tertekan. Memang betul saya yang salah sangka. Orang lain semua melihat realiti dengan jelas, tapi saya seorang sahaja yang hidup dalam mimpi. Namun, di sudut hati saya, kerinduan terhadap Amir masih ada. Setiap kali saya teringat kafe atau taman yang kami kunjungi bersama, hati saya terasa sakit. Panggilan video dengan keluarga juga menjadi beban. Ibu berkata, Olga, akhir-akhir ini muka kamu nampak ceria. Memang bagus bila tumpu pada pelajaran sahaja. Saya cuba tersenyum paksa dan menjawab, ya, saya banyak belajar. Bapa saya lebih terus terang. Olga, hal lelaki Malaysia tu dah betul-betul selesaikan. Kata-kata ayah betul, bukan? Memang susah nak bina hubungan yang mendalam dengan orang yang berbeza budaya. Setiap kali mendengar kata-kata begitu, hati saya terasa sakit. Saya tidak mahu mengakui bahawa bapa saya betul. Adakah saya terlalu degil? Kalaulah saya dengar kata keluarga dari awal, saya tidak akan terluka begini. Saya juga menyesal. Pada masa yang sama, ada juga bantahan. Walaupun begitu, ia berbaloi untuk dicuba, bukan? Bukan semua percintaan antara bangsa gagal, bukan? Suatu malam, saya tidak dapat menahan diri dan meluahkan perasaan saya dalam diari. Hari ini genap 6 minggu sejak saya berpisah dengan Amir. Pada mulanya saya marah, kemudian saya sedih. Dan sekarang saya hanya merasa kosong. Adakah semua itu benar-benar mimpi? Sama ada minat dan kasih sayang yang Amir tunjukkan kepada saya itu asli atau palsu, nampaknya tidak lagi penting. Yang penting ialah hakikat bahawa hubungan kami secara realistik tidak dapat diteruskan. Semua orang menentang, semua orang berkata ia mustahil. Dan akhirnya mereka betul. Hanya saya seorang sahaja yang percaya ia mungkin. Walaupun menulis diari, hati saya rumit. Di satu pihak, saya ingin menyerah dan melepaskan, tetapi di pihak lain, saya masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Adakah betul untuk mengakhirinya begini? Tidak bolehkah saya berusaha lagi? Fikiran ini juga timbul. Tetapi dalam situasi di mana Amir telah menutup hatinya, usaha saya seorang tidak akan membawa hasil. Begitulah, hari demi hari berlalu. Saya mula-semula kerja penterjemahan di Makmal University dan terus belajar bahasa Malaysia, tetapi semuanya terasa seperti kewajipan. Keterujaan dan jangkaan ketika mula-mula datang ke Malaysia telah hilang sepenuhnya. Ada harapan, mungkin Amir akan berubah fikiran, mungkin dia akan menghubungi saya lagi, tetapi itu tidak berlaku. Suatu hari, saya benar-benar berfikir untuk berani menghantar email kepada Amir. Hai Amir, bagaimana kabar awak akhir-akhir ini? Sekadar ucapan ringkas,
tetapi akhirnya saya tidak menghantarnya. Adakah saya terlalu terikat? Adakah saya terlalu bergantung pada hubungan yang sudah berakhir? Rasa bersalah ini juga timbul. Rakan-rakan juga menasihati, Olga, kamu benar-benar perlu melupakan dia. Jika kamu terus terikat dengan masa lalu, kamu mungkin akan terlepas peluang baru. Sebulan lagi berlalu, dan saya sedikit demi sedikit coba kembali ke rutin harian. Walaupun begitu, ia adalah pengalaman yang baik. Bahasa Malaysia saya meningkat, dan pandangan saya juga meluas, bukan? Saya menenangkan diri dan coba melupakan perasaan hampa di sudut hati saya. Namun, walaupun begitu, jauh di dalam hati saya, api harapan yang kecil masih menyala. Tidak ada yang tahu sampai akhir, bukan? Mungkin sesuatu seperti keajaiban akan berlaku, bukan? Ia adalah harapan yang tidak realistik, tetapi saya tidak dapat menyerah sepenuhnya. Dalam keadaan hati yang rumit ini, saya menjalani kehidupan seharian di Belarus, dan saya tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang benar-benar tidak dijangka akan berlaku. Ketika saya sudah menyerah sepenuhnya, takdir sedang menyediakan satu lagi kejutan yang menakjubkan untuk saya. Dan pada saat itu, saya tidak sedikit pun menyangka bahwa saat perubahan itu akan tiba pada pagi Sabtu, 20 September. Sabtu pagi, 20 September. Saya bangun lewat seperti biasa, tetapi tiba-tiba terdengar suara ibu saya yang tergesa-gesa. Olga, Olga, cepat keluar, ada orang nak jumpa kamu. Dari suara ibu, saya dapat merasakan sesuatu yang berbeza daripada biasa, jadi saya segera bangun. Saya meluru keluar dalam keadaan berpakaian tidur, tertanya-tanya apa yang berlaku. Namun, pemandangan yang terbentang di hadapan saya benar-benar tidak dapat dipercayai. Seorang lelaki Asia berdiri di hadapan pintu rumah kami, menyeret sebuah beg pakaian besar. Seketika, saya tidak dapat mempercayai realiti. Adakah ini mimpi? Adakah saya sedang berhalusinasi? Tetapi, apabila lelaki itu mengangkat mukanya dan menatap saya, jantung saya terasa seperti berhenti berdegup. Kerana itu adalah Amir. Melihat Amir berdiri di hadapan rumah kami, setelah terbang sejauh 8.000 kilometer, kepala saya menjadi kosong. Amir, dengan wajah yang jelas menunjukkan keletihan akibat perjalanan, memberi salam dengan bahasa Rusia yang tersekat-sekat dan penuh hormat. Halo, saya Amir. Saya datang dari Malaysia untuk bertemu Olga. Ibu dan bapa saya menatap pemuda Asia yang tidak dikenali ini dengan ekspresi terkejut sepenuhnya. Wajah bapa saya segera menjadi tegang, dan ibu saya melihat saya dan Amir secara bergilir-gilir, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Papa saya bertanya dengan suara yang keras, "Siapa ini? Kenapa dia datang ke rumah kita?" Saya segera menyampuk, "Ayah, ini kawan saya yang saya kenal di Malaysia." Namun, perkataan kawan terasa janggal keluar dari mulut saya. Saya tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan hubungan rumit antara Amir dan saya. Amir menunduk dalam dan berkata, "Maafkan saya datang tiba-tiba dan mengejutkan Anda. Saya inginkan hubungan yang serius dengan Olga. Saya datang untuk meminta restu daripada ibu bapa Anda secara rasmi." Mendengar kata-kata itu, ruang tamu menjadi senyap. Wajah bapa saya semakin tegang, dan ibu saya berkata, "Olga, apa semua ini?" Saya juga terkejut sepenuhnya. Amir datang jauh ke Belarus untuk meminta restu daripada ibu bapa saya. Saya tidak pernah membayangkan bahawa perkara seperti ini akan benar-benar berlaku. Bapa saya mula marah, "Apa yang kamu cakap ni? Kamu mahu bawa lari anak saya?" Ibu saya cuba mengawal keadaan, "Awak, marilah kita masuk dulu dan berbincang." Begitulah, Amir dibenarkan masuk ke dalam rumah kami. Melihat Amir duduk di ruang tamu, ia terasa benar-benar tidak realistik. Sebulan yang lalu, saya fikir semuanya sudah berakhir, tetapi tiba-tiba beliau muncul di hadapan mata saya. Amir memulakan perbualan dengan berhati-hati. Pertama, saya minta maaf kerana datang tiba-tiba. Tetapi saya ingin menyampaikan perasaan saya terhadap Olga secara langsung kepada ibu bapa Anda. Bapa saya berkata dengan dingin, "Anak muda, saya tidak tahu apa niat kamu datang sejauh ini, tetapi kami tidak berniat untuk menghantar anak perempuan kami ke luar negara. Ayah, saya tidak berniat untuk membawa Olga ke Malaysia tanpa syarat. Saya hanya ingin menyampaikan bahawa saya akan menjaga Olga dengan sepenuh hati seumur hidup, tidak kira di mana pun kami tinggal."
Mendengar kata-kata itu, ibu saya menunjukkan sedikit minat. Kalau begitu, hubungan apa awak dengan Olga kami? Amir menatap saya dan menjawab dengan jujur, saya menyayangi Olga. Pada mulanya, ia adalah pertemuan untuk pertukaran bahasa, tetapi seiring masa, perasaan tulus dari hati telah timbul. Bapa saya menjadi lebih marah. Jadi, kamu menipu anak perempuan saya? Namun, yang menakjubkan ialah betapa telitinya Amir telah membuat persiapan. Sebelum datang ke Belarus, beliau telah mempelajari bahasa Rusia dengan lebih intensif selama beberapa bulan dan telah meneliti budaya dan tradisi Belarus dengan mendalam. Saya tahu betapa indahnya negara Belarus, dan saya juga telah belajar betapa pentingnya keluarga bagi rakyat Belarus. Pada makan malam pertama, suasana benar-benar canggung. Namun, Amir mengejutkan kami dengan mengetahui adab makan di Belarus dengan tepat. Beliau memberi salam kepada orang yang lebih tua terlebih dahulu dan menuangkan minuman dengan kedua-dua tangan. Beliau merasa masakan draniki yang dibuat oleh ibu saya dan berkata, sungguh sedap. Masakan ibu sungguh hebat. Beliau memuji dengan tulus. Melihat itu, ibu saya berbisik perlahan, anak ini benar-benar sopan. Namun, bapa saya masih berdiam diri dengan dingin. Malam itu, Amir tidur di ruang tamu rumah kami. Sejak keesokan harinya, Amir memulakan usahanya untuk membina kepercayaan secara bersungguh-sungguh. Beliau bangun pada pukul 5 pagi dan membersihkan halaman. Ibu saya cuba menghalang dengan berkata, tak perlu buat begitu. Tetapi Amir berkata, saya ingin membantu walaupun sedikit sepanjang saya tinggal di sini. Beliau terus membantu dengan kerja-kerja rumah. Apabila bapa saya pergi ke ladang, beliau mengikut dan membantu mengemas peralatan ladang. Pada mulanya beliau kekok, tetapi beliau cepat mahir. Bapa saya berkata secara sinis, anak bandar boleh buat kerja macam ni ke? Tetapi Amir menjawab dengan rendah diri, saya juga membantu kerja ladang ibu bapa saya di kampung. Yang menakjubkan, ibu bapa Amir benar-benar menguruskan dusun buah-buahan kecil di kampung. Jadi kerja ladang sama sekali tidak asing baginya. Melihat sikap Amir sebegitu, bapa saya juga mula melembutkan ekspresinya sedikit demi sedikit. Yang paling mengagumkan ialah keikhlasan yang Amir tunjukkan kepada ibu saya. Setiap pagi beliau pergi ke pasar kampung dan membeli bunga kegemaran ibu saya. Di Malaysia, saya belajar bahawa adalah sopan untuk memberikan bunga kepada orang yang lebih tua, katanya. Ibu saya pada mulanya terkejut, tetapi lama-kelamaan beliau mula merasakan keikhlasan Amir. Pada makan malam, Amir makan hidangan tradisional Belarus dengan sungguh-sungguh. Sambil makan borscht, beliau berkata, rasa ini benar-benar saya rindui. Saya cuba membuatnya di Malaysia, tetapi tidak dapat menandingi kehebatan masakan ibu. Ibu saya terkejut dan bertanya, betul ke? Kamu buat masakan kami di Malaysia? Amir menjawab, ya. Olga mengajar resipi dan saya cuba beberapa kali. Mendengar cerita-cerita itu, hati ibu saya semakin terbuka. Olga, kita ajar kamu perkara macam tu ke? Anak yang rajin, ibu saya berkata. Seminggu berlalu sejak Amir datang ke rumah kami dan suasana mula berubah sedikit demi sedikit. Keikhlasan dan kesungguhan beliau perlahan-lahan menggerakkan hati keluarga. Bapa saya yang pada mulanya sangat berhati-hati melihat kesungguhan Amir melembutkan sikapnya. Terutama bapa saya terharu dengan kemahiran Amir dalam kerja ladang. Suatu hari bapa saya bertanya kepada Amir, ada kerja susah sikit hari ini, kamu nak tolong? Ia adalah kerja membersihkan gudang peralatan ladang yang lama, yang benar-benar sukar dan kotor. Namun, Amir tidak teraga-aga untuk menjawab, ya, dengan senang hati saya akan membantu. Melihat Amir membersihkan gudang sepanjang hari dengan berlumuran debu, bapa saya memuji, anak ini benar-benar ikhlas. Apabila Amir selesai mandi pada waktu petang dan berkata, ayah, gudang sudah bersih sungguh. Lepas ni peralatan ladang boleh disimpan dengan lebih efisien, bapa saya menunjukkan ekspresi puas. Perkara yang menakjubkan tentang Amir bukan sahaja beliau bekerja keras, tetapi beliau juga berfikir secara serius tentang setiap kerja dan berusaha mencari cara untuk memperbaikinya. Walaupun membantu kerja ladang, beliau akan membuat cadangan konstruktif seperti, ayah, saya rasa bahagian ini akan lebih efisien jika dilakukan begini. Hubungan beliau dengan ibu saya juga menjadi lebih rapat.
Bunga yang Amir beli setiap pagi di pasar sudah menjadi rutin, dan ibu saya juga mula menyediakan hidangan istimewa yang Amir sukai. Amir, ini makanan tradisional Belarus kami. Cuba rasa. Ibu saya menghidangkan prianiki yang dibuat dengan penuh kasih sayang. Amir makan hidangan yang ibu saya beri dengan sungguh-sungguh. Ibu, kue ini sangat sedap. Boleh tak ajar saya resipinya supaya saya boleh buat di Malaysia nanti? Ibu saya gembira dan berkata, kalau macam tu, mestilah ibu kena ajar kamu. Sejak hari itu, kelas masakan ibu dan Amir bermula. Amir benar-benar berusaha keras untuk belajar masakan Belarus, dan ibu saya juga mengajar dengan penuh kasih sayang seolah-olah mengajar anak sendiri. Amir, adunan ni kena uli macam ni. Jangan terlalu lama nanti keras. Beliau juga memegang tangan saya secara langsung untuk mengajar. Reaksi penduduk kampung juga sedikit demi sedikit bertambah baik. Jiran-jiran yang pada mulanya melihat Amir dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan, kini mula memberi salam dengan mesra. Terutama ketua kampung berkata, pemuda ini benar-benar sopan dan ikhlas. Olga dapat jodoh yang baik. Amir juga benar-benar berusaha untuk berkomunikasi dengan penduduk kampung. Kemahiran bahasa Rusianya meningkat, dan kini beliau sudah boleh bertukar-tukar jenaka ringkas. Sambil bermain catur dengan datuk-datuk di kampung, beliau berkata, permainan ini sungguh menarik. Di Malaysia pun saya rasa nak cuba main catur sebagai ganti badminton. Mendengar itu, datuk-datuk akan ketawa terbahak-bahak. Yang paling mengagumkan ialah penyertaan Amir dalam pesta kesyukuran hasil tuaian musim luruh di gereja kampung. Belarus adalah negara ortodoks secara tradisional, dan Amir menunjukkan dirinya secara aktif mengambil bahagian dalam acara kampung walaupun agamanya berbeza. Saya beragama Islam, tetapi saya percaya bahawa rasa syukur kepada Tuhan adalah sama dalam semua agama. Beliau berkata sambil menyalakan lilin dengan tulus dan berdoa. Melihat itu, penduduk kampung benar-benar terharu. Paderi juga memuji, ini kali pertama saya melihat pemuda seperti ini. Dia mempunyai kepercayaan sejati yang melampaui agama. Namun, tidak semua berjalan lancar. Selepas 2 minggu Amir tinggal, suara-suara berbeza mula kedengaran di kalangan beberapa penduduk kampung. Lelaki asing itu akan membawa lari anak perempuan kita. Kalau nanti timbul masalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Begitulah suara-suara kebimbangan, terutama bapa saudara Mikhail, yang terkenal sebagai yang paling konservatif di kampung, menyatakan kebimbangannya. Tidak kira betapa baiknya dia, jika budaya berbeza, pasti akan timbul konflik di kemudian hari. Olga kita mungkin akan menderita. Apabila cerita-cerita itu sampai ke telinga bapa saya berkata dengan jujur kepada Amir, Amir, saya tahu kamu orang baik. Tetapi masih ada orang yang bimbang, adakah kamu benar-benar yakin dapat membahagiakan Olga seumur hidup? Amir menjawab dengan serius, Ayah, saya yakin dapat membahagiakan Olga. Tetapi saya rasa ia tidak dapat dilakukan seorang diri, dan saya perlu berusaha bersama Olga. Dan yang paling penting, ia hanya akan dapat dilakukan jika kedua-dua keluarga saling bekerja sama dan membantu. Bapa saya bertanya, secara spesifik, apa yang kamu akan lakukan? Amir menjawab, pertama, saya akan terus belajar bahasa Belarus dan bahasa Rusia sepanjang hayat saya, untuk berkomunikasi dengan keluarga Olga dan budaya Olga. Kedua, saya akan mengajar anak-anak kita semua sejarah dan budaya kedua-dua negara. Ketiga, saya akan bekerja keras agar kami dapat menjalani kehidupan yang stabil dari segi ekonomi. Bapa saya bertanya, bagaimana pula dengan rancangan ekonomi? Amir menunjukkan rancangan perniagaan yang telah disediakannya. Saya bercadang untuk menubuhkan syarikat perunding perdagangan antara Malaysia dan Belarus. Saya akan membantu syarikat-syarikat Malaysia apabila mereka ingin menembusi pasaran Eropah Timur. Saya sudah melakukan perbincangan awal dengan beberapa syarikat di Malaysia. Kami benar-benar terkejut. Amir telah membuat persiapan yang begitu teliti. Beliau bukan sahaja mendekati ini secara emosi, tetapi telah mengambil kira semua penyelesaian realistik. Dan yang paling penting, saya dengan tulus menghormati budaya Belarus. Saya telah terus belajar bahasa Rusia dan telah banyak belajar tentang tradisi dan sejarah Belarus. Saya akan menghargai akar Olga.
Sambil Amir bercakap, beliau menunjukkan buku sejarah Belarus dan bahan-bahan berkaitan budaya. Benar-benar terasa keikhlasan dalam persiapannya. Ibu saya berkata dengan ekspresi terharu, anak ini benar-benar berfikiran mendalam. Bapa saya juga berkata dengan terkejut, anak muda, saya tidak sangka kamu telah berfikir sejauh itu. Namun, rancangan Amir tidak berhenti di situ. Dan saya ingin melakukan proyek pertukaran budaya bersama Olga yang menghubungkan kedua-dua negara. Memberitahu orang Malaysia tentang budaya Belarus yang indah dan memperkenalkan budaya baik Malaysia kepada rakyat Belarus. Saya bertanya, secara spesifik, bagaimana? Amir menjelaskan, contohnya, memperkenalkan kraf tangan tradisional Belarus ke Malaysia atau membawa masuk kosmetik dan makanan Malaysia ke Belarus. Dan saya juga ingin mencipta program di mana belia dari kedua-dua negara dapat berinteraksi. Ia adalah rancangan yang sangat konkret dan besar yang tidak pernah saya bayangkan. Amir bukan hanya ingin berkahwin dengan saya, tetapi benar-benar ingin memainkan peranan sebagai jambatan yang menghubungkan kedua-dua negara. Dan yang paling penting, saya ingin menyokong impian Olga. Saya akan membantu Olga meneruskan kerjanya sebagai ahli linguistik yang meneliti dua bahasa. Jika saya mengendalikan bahagian perniagaan dan Olga mengendalikan bahagian akademik, saya rasa kita dapat melakukan kerja yang benar-benar bermakna. Mendengar kata-kata itu, saya benar-benar terharu. Amir telah berfikir secara serius tentang impian dan matlamat saya. Ketika kami berpisah di Malaysia, beliau hanya bercakap tentang masalah realistik, tetapi kini beliau telah menyediakan penyelesaian untuk semua masalah. Bapa saya berkata, anak muda, saya tahu kamu benar-benar tulus. Tetapi apa yang dikatakan dengan mulut mudah, tetapi sebenarnya mungkin sukar. Amir menjawab, itulah sebabnya saya datang sendiri sejauh ini. Saya tidak mahu hanya bercakap, tetapi saya ingin menunjukkannya dengan tindakan. Dan saya sudah bercerita semua kepada ibu bapa saya. Pada mulanya mereka bimbang, tetapi sekarang mereka menyokong. Ibu bapa saya juga ingin bertemu Olga, dan mereka berkata mereka pasti ingin datang ke Belarus. Ibu saya terkejut dan bertanya, betulkah? Ibu bapa Amir berkata begitu. Amir membuat panggilan video dengan ibu bapanya menggunakan telepon bimbitnya. Ibu bapa Amir yang berada di Malaysia muncul di skrin dan memberi salam dengan bahasa Rusia yang tersekat-sekat. Halo, Ibu Bapa Olga. Ibu Amir berkata, anak kami Amir sangat gembira kerana bertemu dengan orang yang sangat baik. Kami akan menyayangi Olga seperti anak perempuan kami sendiri. Bapa Amir juga berkata, kami pasti akan melawat Belarus. Kami harap kedua-dua negara dapat bergaul dengan baik. Melihat itu, ibu bapa saya juga terharu. Ibu saya berkata, orang-orang ini benar-benar tulus dan matanya berkaca. Bapa saya juga berkata, anak muda, saya faham perasaan kamu dan ekspresinya sangat melembut. Sejak minggu kedua Amir tinggal, suasana mula berubah dengan pasti. Rancangan teliti dan kesungguhan beliau telah menggerakkan hati keluarga. Terutama pandangan bapa saya terhadap Amir telah berubah sepenuhnya. Kewaspadaan awal telah hilang, dan beliau sedikit demi sedikit menunjukkan sikap menerima. Suatu pagi, bapa saya bertanya kepada Amir, ada kerja susah sikit hari ini, kamu nak tolong. Ia adalah kerja membersihkan gudang peralatan ladang yang lama, yang benar-benar sukar dan kotor. Namun, Amir tidak teragak-agak untuk menjawab, ya, dengan senang hati saya akan membantu. Melihat Amir membersihkan gudang sepanjang hari dengan berlumuran debu, bapa saya memuji, anak ini benar-benar ikhlas. Apabila Amir selesai mandi pada waktu petang dan berkata, ayah, gudang sudah bersih sungguh. Lepas ni peralatan ladang boleh disimpan dengan lebih efisien. Bapa saya menunjukkan ekspresi puas. Perkara yang menakjubkan tentang Amir bukan sahaja beliau bekerja keras, tetapi beliau juga berfikir secara serius tentang setiap kerja dan berusaha mencari cara untuk memperbaikinya. Walaupun membantu kerja ladang, beliau akan membuat cadangan konstruktif seperti, ayah, saya rasa bahagian ini akan lebih efisien jika dilakukan begini. Hubungan beliau dengan ibu saya juga menjadi lebih rapat. Bunga yang Amir beli setiap pagi di pasar sudah menjadi rutin, dan ibu saya juga mula menyediakan hidangan istimewa yang Amir sukai. Amir, ini makanan tradisional Belarus kami. Cuba rasa.
Ibu saya menghidangkan prianiki yang dibuat dengan penuh kasih sayang. Amir makan hidangan yang ibu saya beri dengan sungguh-sungguh. Ibu, kuih ini sangat sedap. Boleh tak ajar saya resipinya supaya saya boleh buat di Malaysia nanti? Ibu saya gembira dan berkata, kalau macam tu, mestilah ibu kena ajar kamu. Sejak hari itu, kelas masakan ibu dan Amir bermula. Amir benar-benar berusaha keras untuk belajar masakan Belarus. Dan ibu saya juga mengajar dengan penuh kasih sayang, seolah-olah mengajar anak sendiri. Amir, adunan ni kena uli macam ni. Jangan terlalu lama nanti keras. Beliau juga memegang tangan saya secara langsung untuk mengajar. Reaksi penduduk kampung juga sedikit demi sedikit bertambah baik. Jiran-jiran yang pada mulanya melihat Amir dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan, kini mula memberi salam dengan mesra. Terutama ketua kampung berkata, pemuda ini benar-benar sopan dan ikhlas. Olga dapat jodoh yang baik. Amir juga benar-benar berusaha untuk berkomunikasi dengan penduduk kampung. Kemahiran bahasa Rusianya meningkat dan kini beliau sudah boleh bertukar-tukar jenaka ringkas. Sambil bermain catur dengan datuk-datuk di kampung, beliau berkata, permainan ini sungguh menarik. Di Malaysia pun saya rasa nak cuba main catur sebagai ganti badminton. Mendengar itu, datuk-datuk akan ketawa terbahak-bahak. Yang paling mengagumkan ialah penyertaan Amir dalam pesta kesyukuran hasil tuaian musim luruh di gereja kampung. Belarus adalah negara ortodoks secara tradisional dan Amir menunjukkan dirinya secara aktif mengambil bahagian dalam acara kampung walaupun agamanya berbeza. Saya beragama Islam, tetapi saya percaya bahawa rasa syukur kepada Tuhan adalah sama dalam semua agama. Beliau berkata sambil menyalakan lilin dengan tulus dan berdoa. Melihat itu, penduduk kampung benar-benar terharu. Paderi juga memuji, ini kali pertama saya melihat pemuda seperti ini. Dia mempunyai kepercayaan sejati yang melampaui agama. Namun, tidak semua berjalan lancar. Selepas 2 minggu Amir tinggal, suara-suara berbeza mula kedengaran di kalangan beberapa penduduk kampung. Lelaki asing itu akan membawa lari anak perempuan kita. Kalau nanti timbul masalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Begitulah suara-suara kebimbangan. Terutama bapa saudara Mikhail yang terkenal sebagai yang paling konservatif di kampung menyatakan kebimbangannya. Tidak kira betapa baiknya dia, jika budaya berbeza, pasti akan timbul konflik di kemudian hari. Olga kita mungkin akan menderita. Apabila cerita-cerita itu sampai ke telinga bapa saya berkata dengan jujur kepada Amir, Amir, saya tahu kamu orang baik. Tetapi masih ada orang yang bimbang. Adakah kamu benar-benar yakin dapat membahagiakan Olga seumur hidup? Amir menjawab dengan serius. Ayah, saya yakin dapat membahagiakan Olga. Tetapi saya rasa ia tidak dapat dilakukan seorang diri. Dan saya perlu berusaha bersama Olga. Dan yang paling penting, ia hanya akan dapat dilakukan jika kedua-dua keluarga saling bekerja sama dan membantu. Bapa saya bertanya, secara spesifik, apa yang kamu akan lakukan? Amir menjawab, pertama, saya akan terus belajar bahasa Belarus dan bahasa Rusia sepanjang hayat saya. Untuk berkomunikasi dengan keluarga Olga dan budaya Olga. Kedua, saya akan mengajar anak-anak kita semua sejarah dan budaya kedua-dua negara. Ketiga, saya akan bekerja keras agar kami dapat menjalani kehidupan yang stabil dari segi ekonomi. Bapa saya bertanya, rancangan ekonomi bagaimana pula? Amir menunjukkan rancangan perniagaan yang telah disediakannya. Saya bercadang untuk menubuhkan syarikat perunding perdagangan antara Malaysia dan Belarus. Saya akan membantu syarikat-syarikat Malaysia apabila mereka ingin menembusi pasaran Eropah Timur. Saya sudah melakukan perbincangan awal dengan beberapa syarikat. Kami benar-benar terkejut. Amir telah membuat persiapan yang begitu teliti. Beliau bukan sahaja mendekati ini secara emosi, tetapi benar-benar merancang masa depan kami secara realistik. Ibu saya berkata, Amir, kamu benar-benar menyayangi Olga, bukan? Amir menjawab dengan tulus, ya, Ibu. Olga adalah orang yang paling penting bagi saya di dunia ini. Saya tidak dapat membayangkan hidup saya tanpa Olga. Melihat sikap Amir sebegitu, hati saya juga sangat terharu. Ketika kami berpisah di Malaysia,
Beliau cuba menyerah kerana masalah realistik, tetapi kini beliau berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan semua masalah. Beliau benar-benar menunjukkan apa itu cinta sejati. Namun, cabaran terbesar masih menanti. Pada hari ketiga minggu Amir di Belarus, situasi terburuk yang tidak dijangka berlaku. Pagi itu, ketua kampung datang ke rumah kami dengan ekspresi serius. "Vasili, ada masalah serius telah berlaku." Menurut ketua kampung, beliau menerima panggilan dari Balai Polis Daerah. Ada laporan bahawa seorang warga asing tinggal di rumah pribadi untuk jangka masa yang panjang. Mereka akan datang untuk memeriksa sama ada dokumen lengkap. Yang lebih serius ialah orang yang membuat laporan itu adalah penduduk kampung. Ketua kampung berkata dengan berhati-hati, "Mikhail yang membuat laporan itu. Dia pergi ke pejabat semalam dan membangkitkan masalah. Mengatakan ada warga asing datang ke kampung kita dan memikat anak perempuan. Adakah ini sah di sisi undang-undang?" Wajah bapa saya segera menjadi tegang. "Jadi, apa yang perlu kita lakukan?" Ketua kampung mengeluh. "Buat masa ini, Amir masuk dengan visa pelancong, jadi tiada masalah undang-undang. Tetapi tinggal di satu rumah selama 3 minggu mungkin akan menjadi masalah. Sepatutnya dia tinggal di hotel." Pada saat itu, wajah Amir menjadi pucat. "Maafkan saya tidak memeriksa bahagian undang-undang dengan betul." Ketua kampung berkata, "Kalau dia berpindah ke hotel sekarang pun, itu bagus. Tapi masalahnya adalah suasana kampung. Beberapa orang memandang tidak baik." Pada petang itu, masalah yang lebih besar meletus. Beberapa orang tetua yang paling berpengaruh di kampung datang ke rumah kami. Ekspresi mereka tidak biasa. Salah seorang tetua, Datuk Nikolai, berkata dengan suara yang berat, "Vasili, bukan kami patut datang, tetapi terpaksa datang." Penduduk kampung sangat bimbang. Bapa saya bertanya, kebimbangan apa yang mereka ada? Tetua lain menjawab, "Disebabkan cerita lelaki asing itu akan membawa lari anak perempuan kita. Terutama ibu-ibu muda bimbang anak perempuan mereka juga akan terlibat dengan orang asing." Kisah yang lebih mengejutkan menyusul. Dan ada juga kabar angin yang tidak berasas beredar, seperti lelaki timur memperlakukan wanita seperti hamba, atau Malaysia memaksa wanita untuk patuh. Amir segera cuba menjelaskan, itu sama sekali tidak benar. Malaysia juga adalah negara yang sangat mementingkan hak asasi wanita. Namun, tetua-tetua itu seolah-olah tidak mendengar kata-kata Amir. Datuk Nikolai berkata dengan tegas, "Anak muda, kami tahu kamu orang baik, tetapi keamanan kampung lebih penting. Jika ini berterusan, kampung kita mungkin akan terpecah dua." Bapa saya bertanya, "Jadi, apa yang kalian ingin saya lakukan?" Jawapan para tetua itu dingin. "Lebih baik anak muda itu pulang ke negara asalnya. Dan Olga juga, tinggalkan masalah ini dan kahwin dengan pemuda kampung kita. Bagaimana?" Mendengar kata-kata itu, saya benar-benar marah. "Datuk-datuk, itu keterlaluan, bukan? Apa kesalahan Amir?" Namun, ibu saya memegang tangan saya dan berkata, "Olga, senyap." Yang lebih serius ialah reaksi bapa saya. Bapa saya yang biasanya menyayangi Amir pun terpaksa akur di hadapan tekanan para tetua. "Amir, maafkan saya. Kalau ikut hati saya ingin menerima kamu sepenuhnya, tetapi seluruh kampung menentang, apa boleh buat?" Amir bertanya dengan ekspresi putus asa, "Ayah, adakah saya melakukan kesalahan? Tidak bolehkah saya berusaha lebih?" Bapa saya menggelengkan kepala. "Kamu tidak salah. Tetapi realitinya begitu." Petang itu, keadaan menjadi lebih buruk. Persatuan Belia Kampung menghantar surat bantahan rasmi. Tradisi dan kesucian kampung terjejas akibat kehadiran warga asing jangka panjang. Sila ambil tindakan segera. Lebih teruk lagi, beberapa belia yang ekstremis mengadakan demonstrasi kecil di hadapan rumah kami. Mereka melaungkan slogan, "Gadis Belarus untuk lelaki Belarus." Orang asing pulang. Sudah tentu, tidak ramai yang menyertai, tetapi ia tetap mengejutkan. Amir menyaksikan semua itu dan merasa sangat kecewa. "Olga, maafkan saya. Saya tidak sangka akan menyebabkan kesusahan seperti ini kepada kamu dan keluarga kamu. Saya menenangkan beliau, bukan salah Amir. Mereka hanya terlalu terperangkap dalam prasangka." Namun, luka Amir kelihatan dalam. Yang lebih menyakitkan ialah perubahan ibu saya.
Ibu saya yang selama ini menyayangi Amir seperti anak sendiri, kini lebih didominasi oleh kebimbangan. Olga, ibu tahu Amir anak yang baik, tapi seluruh kampung menentang begini, apa boleh buat? Yang paling menentukan ialah apabila panggilan dari balai polis benar-benar tiba. Laporan penginapan warga asing jangka panjang. Esok jam 2 petang, pegawai akan datang melawat. Sila sediakan dokumen berkaitan. Malam itu, Amir mula mengemas barang. Olga, saya akan bertolak esok. Saya tidak boleh lagi menyebabkan lebih banyak masalah kepada keluarga kamu. Saya menangis dan berkata, jangan menyerah sekarang. Namun Amir seolah-olah sudah membuat keputusan. 3 minggu ini benar-benar bahagia. Saya tahu betapa hangatnya keluarga kamu, dan saya juga belajar betapa indahnya negara Belarus. Tetapi saya tidak boleh membiarkan semua orang ini menderita kerana saya. Bapa saya juga kelihatan menderita. Amir, saya benar-benar minta maaf. Kalau ikut hati saya ingin menerima kamu sepenuhnya. Amir menjawab, tidak, ayah. Saya faham sepenuhnya. Jika perkara ini berlaku di kampung halaman saya juga akan menunjukkan reaksi yang sama. Pada saat itu, saya benar-benar putus asa. Adakah semuanya akan berakhir begini? Adakah keikhlasan Amir dan cinta kami akan hancur di hadapan prasangka penduduk kampung? Namun, pada saat itu, saya tidak tahu. Amir sedang menyediakan kad terakhirnya. Keesokan paginya, Amir bangun lebih awal daripada biasa dan berpakaian kemas. Dalam sut hitam dan tali leher, beliau kelihatan bersemangat. Saya bertanya, ada apa-apa yang istimewa ke? Amir menjawab, kamu akan tahu nanti. Pukul 10 pagi, Amir tiba-tiba berkata, ayah, ibu, dan Olga, ada kata-kata terakhir yang ingin saya sampaikan. Beliau keluar ke tengah ruang tamu, dan beliau melakukan sesuatu yang sama sekali tidak dijangka. Amir berlutut. Ayah, ibu, suara Amir bergema di ruang tamu. Saya menyayangi Olga dengan sepenuh hati. Tindakan Amir yang tiba-tiba membuat kami semua terdiam. Namun Amir terus berkata-kata, selama 3 minggu ini, saya menjalani masa terbaik dalam hidup saya di rumah ini, di kampung ini. Dari ayah, saya belajar apa itu semangat petani sejati, dan dari ibu, saya melihat betapa hebatnya kasih sayang seorang ibu. Suara Amir menggeletar, tetapi tekadnya teguh. Dan yang paling penting, saya mula mengenali hati nurani rakyat Belarus yang hangat. Walaupun sekarang ada kesulitan disebabkan salah faham dan prasangka, saya tidak boleh menyerah. Bapa saya berkata, Amir, bangun. Namun, Amir tidak mengangkat kepala. Ayah, tolong dengar permintaan terakhir saya. Berikan saya 1 jam sahaja, hanya 1 jam. Berikan saya peluang untuk menunjukkan perasaan sebenar saya di hadapan penduduk kampung. Bapa saya bertanya, apa maksud kamu? Amir mengangkat kepala dan berkata dengan ekspresi tegas, saya ingin berdiri di dataran kampung dan menyampaikan perasaan saya kepada semua orang, dan saya akan menerima keputusan mereka. Jika selepas itu, orang ramai masih menentang, saya akan pergi tanpa berkata apa-apa. Ibu saya berkata dengan risau, Amir, tak perlu buat macam tu. Kita tak tahu apa yang orang akan cakap. Namun Amir sudah bertekad. Ibu, saya tidak akan lari. Demi orang yang saya sayang, saya sanggup menanggung apa jua cabaran. Pukul 1 petang, Amir benar-benar menuju ke dataran kampung. Kabar angin tersebar dengan cepat, dan penduduk kampung mula berkumpul satu persatu. Mereka menunjukkan ekspresi rasa ingin tahu dan kebimbangan. Keluarga kami juga mengikut dari belakang, dan tidak lama kemudian lebih 100 orang berkumpul di dataran. Amir berdiri di tengah dataran, menarik nafas dalam, dan mula bercakap dengan suara yang lantang. Halo semua, saya Amir dari Malaysia, bahasa Rusianya sempurna. Beliau benar-benar telah meningkat banyak dalam 3 minggu. Hari ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan perasaan saya kepada Anda semua. Saya tahu Anda semua mempunyai rasa ingin tahu dan kebimbangan tentang saya. Oleh itu, saya ingin memberitahu Anda semua perkara tanpa menyembunyikannya. Amir mula menceritakan kisahnya satu persatu. Bagaimana beliau bertemu Olga di Kuala Lumpur, mengapa beliau datang ke Belarus, dan apa perasaan sebenar beliau, semuanya diceritakan dengan jujur. Saya menyayangi Olga, tetapi itu bukan segalanya.
saya mula menyayangi Belarus. Saya dengan tulus menyayangi negara yang indah ini, rakyat yang hangat ini. Suara Amir memancar kebenaran. Sepanjang 3 minggu yang lalu, saya telah banyak belajar dari Anda semua. Saya belajar apa itu kasih sayang keluarga sejati, apa itu mencintai jiran, dan betapa pentingnya menjaga tradisi. Pada saat itu, seorang penduduk kampung menjerit, "Kalau begitu, kenapa kamu mahu bawa lari Olga kami?" Amir menatap orang itu dan menjawab dengan tegas, "Saya tidak akan membawa lari Olga. Saya akan tinggal di sini." Mendengar kata-kata itu, dataran menjadi riuh. Amir meneruskan, "Saya ingin hidup di Belarus dan menyumbang kepada pembangunan negara ini. Saya ingin menjadi jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Belarus, membantu kedua-dua negara menjadi lebih rapat." Bapa saudara Mikhail berkata secara kritis, "Bercakap memang mudah, tapi dalam praktiknya kita tak tahu." Kemudian, Amir mengeluarkan seberkas dokumen dari bagnya. "Saya sudah memohon permit residen kepada kerajaan Belarus. Dan saya juga telah merancang untuk menubuhkan syarikat perdagangan Malaysia-Belarus di Minsk." Apabila orang ramai menunjukkan ekspresi terkejut, Amir menjelaskan secara terperinci, "Melalui syarikat ini, saya akan mengekspor produk pertanian Belarus yang unggul ke Malaysia dan membawa masuk teknologi Malaysia ke Belarus. Jika begitu, kemungkinan akan timbul peluang pekerjaan baru di kampung kita." Ketua kampung bertanya dengan minat, "Secara spesifik, pekerjaan apa yang akan timbul?" Amir menjawab, "Kilang pemprosesan hasil pertanian, pusat pembungkusan, gudang logistik, dan sebagainya akan diperlukan. Dan yang paling penting, kita memerlukan tenaga kerja yang boleh melakukan kerja-kerja ini. Belia-belia kampung kita akan dapat mempunyai pekerjaan yang baik tanpa perlu meninggalkan kampung halaman." Mendengar kata-kata itu, ekspresi penduduk kampung mula berubah sedikit demi sedikit. Terutama ibu bapa belia mula menunjukkan minat. Kerana selama ini mereka banyak bimbang kerana anak-anak mereka terpaksa pergi ke bandar untuk mencari pekerjaan. Amir akhirnya berkata, "Saya berjanji kepada anda semua. Jika anda menerima saya sebagai sebahagian daripada kampung ini, saya akan hidup di sini bersama anda semua sepanjang hayat saya, mengabdikan diri untuk pembangunan kampung. Dan bersama Olga, kami akan membesarkan anak-anak kami sebagai warga negara Belarus sejati." Dan beliau sekali lagi berlutut di hadapan semua orang. "Tolong, berikan saya peluang. Berikan saya peluang untuk membuktikan perasaan sebenar saya." Pada saat itu, dataran menjadi senyap dan semua orang menatap Amir. Inilah saat yang paling menentukan. Apabila Amir berlutut dan berteriak di dataran kampung, dataran menjadi senyap sepenuhnya. Lebih 100 orang menahan nafas dan menatap pemuda asing ini. Kesunyian itu terasa seperti abadi. Pada saat itu, yang pertama bergerak ialah nenek paling tua di kampung. Nenek berusia 95 tahun itu, bertongkat, perlahan-lahan mendekati Amir. Semua mata tertumpu pada nenek. Nenek berdiri di hadapan Amir dan berkata dalam bahasa Rusia, "Anak muda, angkatlah kepala kamu." Amir perlahan-lahan mengangkat kepala dan nenek itu menatap wajah Amir dengan teliti. "Dari mata kamu, saya nampak keikhlasan. Saya sudah hidup lebih 90 tahun dan melihat banyak orang. Kamu adalah orang baik." Mendengar kata-kata nenek itu, orang ramai mula berbisik. Nenek adalah orang yang paling dihormati di kampung dan kata-katanya mempunyai pengaruh besar. "Saya melihat pemuda ini benar-benar menyayangi Olga kami dengan sepenuh hati. Dan dia juga ingin melakukan perkara yang baik untuk kampung kita." Pada saat itu, ketua kampung melangkah ke hadapan. "Amir, rancangan perniagaan yang kamu sebutkan itu benar-benar boleh dilaksanakan ke?" Amir berdiri dan menjawab dengan hormat, "Ya, ketua kampung, saya sudah menandatangani perjanjian awal dengan 3 syarikat di Malaysia. Minat terhadap produk pertanian Belarus benar-benar tinggi." Amir mengeluarkan dokumen-dokumen dari bagnya dan menunjukkannya. "Ini adalah bahan rundingan dengan rangkaian pasar raya besar di Malaysia. Dan ini adalah surat persetujuan awal dari pelabur dan kerajaan Belarus." Beliau tidak berkata kosong. Alexei, salah seorang bapa muda di kampung, bertanya dengan penuh harapan, "Adakah benar-benar akan ada pekerjaan di kampung kami? Bolehkah anak lelaki saya juga bekerja di sini tanpa perlu pergi ke bandar?" Amir menjawab dengan suara penuh keyakinan, "Ya,
Saya berjanji, pada tahun pertama, kami merancang untuk mencipta sekurang-kurangnya 50 pekerjaan dalam pelbagai bidang seperti pemilihan hasil pertanian, pembungkusan, pengangkutan, dan pengurusan. Dan jika berjaya, kami boleh meluaskan lagi. Pada saat itu, Bapa Saudara Mikhail masih dengan ekspresi curiga berkata, "Itu memang bagus, tapi bagaimana pula dengan tradisi kita? Tidakkah budaya asing akan masuk dan memusnahkan apa yang kita ada?" Amir menunduk dalam dan menjawab, "Bapa Saudara Mikhail, saya tidak berniat untuk memusnahkan tradisi Belarus, tetapi saya ingin memelihara dan mengembangkannya. Malah, saya ingin memperkenalkan budaya Belarus ke Malaysia. Saya ingin memperkenalkan kraft tangan tradisional Belarus yang indah, makanan, dan musik kepada rakyat Malaysia." "Secara spesifik, bagaimana?" Bapa Saudara bertanya. "Contohnya, saya ingin memperkenalkan teknik sulaman tradisional kampung kita ke Malaysia agar wanita Malaysia dapat mempelajarinya dan makanan tradisional Belarus juga boleh dijual di Malaysia. Jika begitu, tradisi kita akan lebih dikenali dan terpelihara." Paderi kampung melangkah ke hadapan. "Amir, agama Anda berbeza, tetapi adakah Anda boleh menghormati tradisi agama kampung kami?" Amir menjawab dengan hormat, "Paderi, saya beragama Islam, tetapi saya percaya bahawa semua agama mengejar cinta dan kedamaian. Saya ingin menyampaikan ajaran kedua-dua agama kepada anak-anak kami. Kasih sayang Islam dan kasih sayang Kristian Ortodoks bersama-sama." Paderi mengangguk dan berkata, "Dengan sikap seperti itu, saya rasa tidak ada masalah." Pada saat itu, beberapa belia kampung mula bertepuk tangan. Kata-kata Amir betul. Kami pun ingin mempunyai pekerjaan yang baik di kampung halaman. Berinteraksi dengan budaya asing pun tidak buruk. Semakin ramai orang mula menyuarakan sokongan kepada Amir. Terutama ibu bapa muda dan belia secara aktif menyatakan sokongan mereka. Dato' Ivan, orang kedua tertua di kampung, berdiri. "Saya juga menyokong pemuda ini. Berapa ramai anak muda zaman sekarang yang mempunyai hati nurani seperti ini? Dan kampung kita juga memerlukan angin perubahan yang baru." Ketua kampung mengawal orang ramai dan berkata, "Kalau begitu, mari kita adakan undian sekarang. Sesiapa yang bersetuju untuk menerima Amir sebagai sebahagian daripada kampung kita, sila angkat tangan." Ia adalah saat yang mendebarkan. Pada mulanya, beberapa orang mengangkat tangan dengan berhati-hati, tetapi kemudian semakin ramai orang mula mengangkat tangan. Nenek paling tua, Dato' Ivan, Paderi, ketua kampung, dan ramai penduduk kampung mengangkat tangan. Hasil kiraan akhir, 70 daripada 100 orang mengundi setuju. Ia adalah kemenangan mutlak. Pada saat itu, tepukan gemuruh bergema di dataran dan Amir menangis terharu. Ketua kampung secara rasmi mengisytiharkan, "Kami menerima Amir sebagai ahli baru kampung kami." Pada saat itu, penduduk kampung bersorak dan mengelilingi Amir. Yang paling menyentuh hati ialah reaksi Bapa Saudara Mikhail. Orang yang paling kuat menentang sebelum ini, mendekati Amir dan menghulurkan tangan sambil berkata, "Anak muda, saya salah faham. Selamat datang." Amir sekali lagi menunduk dalam di hadapan semua orang dan berjanji, "Terima kasih. Saya tidak akan mengkhianati kepercayaan Anda semua seumur hidup saya." Bapa dan ibu saya juga terharu. Bapa saya meletakkan tangan di bahu Amir sambil berkata, "Amir, kamu benar-benar anak saya sekarang." Ibu memeluk Amir sambil menangis. Saya juga menitiskan air mata kegembiraan. Ia adalah saat yang mustahil kelihatan menjadi kenyataan. Prasangka dan tentangan penduduk kampung telah sepenuhnya dikalahkan oleh kesungguhan dan rancangan konkret Amir. Petang itu, seluruh kampung meraihkan seperti pesta. Orang ramai secara sukarela menyediakan makanan dan jamuan besar diadakan di dataran. Amir telah menjadi wira kampung. Semua orang berjabat tangan dengan Amir, mengucapkan tahniah dan bertanya dengan minat tentang rancangan masa depan. Yang paling gembira ialah reaksi belia kampung. "Amir, awak betul-betul akan cipta pekerjaan untuk kami, kan? Saya pun boleh bantu kerja syarikat awak." Mereka menunjukkan minat yang aktif. Begitulah, cubaan kedua Amir berakhir dengan kejayaan sepenuhnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Sejak hari Amir diterima oleh penduduk kampung, perubahan yang menakjubkan mula berlaku. Bukan sahaja suasana seluruh kampung berubah sepenuhnya,
tetapi perubahan konkret dan nyata juga kelihatan dengan jelas. Yang pertama, berubah ialah sikap penduduk kampung. Penduduk kampung yang selama ini berhati-hati terhadap orang luar, sedikit demi sedikit mula berfikiran terbuka. Mereka mula berfikir, melihat Amir, orang asing pun tidak berbeza dengan kita. Terutama bapa saudara Mikhail telah berubah sepenuhnya. Amir, saya salah faham tentang kamu pada mulanya. Saya benar-benar minta maaf. Beliau memohon maaf dengan tulus dan berkata, apa-apa yang kamu perlukan apabila kamu melakukan kerja nanti, beritahulah saya pada bila-bila masa. Saya sudah tinggal di kampung ini lebih 40 tahun, jadi saya mungkin boleh membantu. Beliau secara aktif berjanji untuk menyokong. Yang lebih menakjubkan ialah rancangan perniagaan yang dijanjikan oleh Amir mula berjalan dengan sangat pantas. Hanya seminggu selepas pengisytiharan di dataran kampung, Amir membawa pembeli pertama dari Malaysia. 2 wakil dari syarikat pengedaran besar di Malaysia datang melawat kampung kami secara langsung. Kami datang untuk melihat sendiri hasil pertanian Belarus yang disebut oleh Amir. Mereka menunjukkan minat yang sangat serius. Mereka melihat sendiri kentang, lobak, kubis, dan lain-lain hasil pertanian kampung, dan setelah memeriksa kualitinya, mereka berkata, kualiti yang sangat baik. Saya rasa ia mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran Malaysia. Lebih konkret lagi ialah perjanjian yang mereka bawa. Ia adalah perjanjian untuk mengekspor 30% daripada hasil pertanian yang dihasilkan di kampung kami ke Malaysia pada tahun pertama. Jumlah perjanjian itu sahaja merupakan skala yang besar, menyamai 50% daripada jumlah pendapatan pertanian seluruh kampung. Ketua kampung memuji, saya tidak sangka perjanjian sebesar ini akan tercapai. Amir benar-benar telah mencapai sesuatu yang hebat. Bapa saya juga memandang Amir dengan pandangan baru. Anak muda ini bukan hanya bercakap kosong, tetapi benar-benar mempunyai kebolehan. Namun, perubahan yang lebih penting berlaku kepada belia kampung. Belia yang selama ini hanya berfikir untuk meninggalkan kampung dan pergi ke bandar kerana tiada pekerjaan, kini mula merancang masa depan di kampung halaman. Dmitri, anak Alexei yang berusia 23 tahun dan lulusan universiti yang sedang mencari pekerjaan di Minsk, adalah contoh terbaik. Beliau berkata, Amir, saya pun nak bantu kerja syarikat awak. Saya jurusan pertanian, jadi saya rasa boleh bantu dalam pengurusan kualiti atau pemprosesan hasil pertanian. Amir segera menerimanya. Sudah tentu, orang yang mempunyai kepakaran seperti Dmitri sangat diperlukan. Pembahagian tugas yang spesifik juga dibincangkan di tempat itu. Perkara serupa berlaku secara berantai. Anton, anak Ivan yang mengkhusus dalam logistik, Maria yang belajar pengurusan, dan Elena yang mahir dalam bahasa asing, seorang demi seorang mula menyatakan minat untuk menyertai perniagaan Amir. Yang paling menyentuh hati ialah reaksi wanita kampung. Makcik-makcik yang selama ini hanya membuat kerja rumah, setelah mendengar rancangan perniagaan Amir, menunjukkan minat yang aktif. Ada apa-apa yang kami boleh bantu, terutama makcik-makcik yang mahir dalam sulaman tradisional berkumpul dan bertanya, adakah orang Malaysia benar-benar akan menunjukkan minat terhadap sulaman kami? Amir menunjukkan bahan-bahan yang dibawanya dari Malaysia. Di Malaysia, minat terhadap produk buatan tangan sangat tinggi. Terutama produk yang dibuat dengan teknik tradisional, dijual dengan harga yang sangat tinggi. Setelah beliau menjelaskan, mata makcik-makcik itu bersinar. Jadi, produk sulaman yang kami buat boleh dijual di Malaysia, ya? Berapa banyak kami boleh dapat? Soalan-soalan konkret mula bertalu-talu. Amir menjawab, Anda boleh dapat sekurang-kurangnya $100 hingga $300 untuk setiap karya. Makcik-makcik itu terkejut. Sejak hari itu, kegilaan sulaman bermula di kalangan makcik-makcik kampung. Kita pun boleh jual hasil kerja kita di Malaysia, ini peluang yang sangat bagus. Mereka berkata sambil saling mengajar teknik dan mula meneliti reka bentuk baru. Pengaruh Amir juga meluas kepada kanak-kanak kampung. Kanak-kanak yang selama ini tidak mempunyai minat terhadap Malaysia, kini mula menunjukkan rasa ingin tahu. Pak Cik Amir, ajar bahasa Malaysia. Malaysia negara macam mana? Amir memulakan sukarelawan mengajar bahasa Malaysia dan budaya Malaysia 2 kali seminggu di sekolah kampung.
Melihat kanak-kanak gembira mempelajari bahasa Malaysia asas seperti halo dan terima kasih, hati saya terasa penuh. Yang lebih menakjubkan ialah reaksi kampung-kampung berdekatan. Apabila berita tentang perubahan di kampung kami tersebar, penduduk kampung lain juga mula menunjukkan minat. Kata orang, pemuda Malaysia itu melakukan sesuatu yang sangat hebat. Kalaulah kampung kami pun ada peluang seperti itu. Cerita-cerita seperti itu kedengaran, malah permintaan untuk temu bual dari akhbar tempatan juga datang. Mereka ingin menulis artikel dengan tajuk Keajaiban Seorang Lelaki Malaysia yang Berlaku di Kampung Belarus. Amir pada mulanya merasa terbeban, tetapi beliau bersetuju untuk temu bual dengan berkata, jika ini dipromosikan, ia akan membantu perniagaan dan boleh memberi kesan baik kepada kawasan lain. Reaksi selepas artikel itu keluar benar-benar hangat. Panggilan telefon dari seluruh Belarus membanjiri, dan kedutaan Malaysia juga menghubungi. Anda melakukan perkara yang sangat baik. Kami rasa ia akan sangat membantu pembangunan hubungan dua negara. Mereka juga berjanji untuk memberikan sokongan rasmi. Yang paling menggembirakan ialah perubahan ibu bapa saya. Bapa saya secara serius mengakui, Amir, kamu benar-benar telah menjadi orang penting di kampung kami. Saya malu kerana salah faham tentang kamu pada mulanya. Ibu juga menitiskan air mata. Terima kasih Amir, kampung kami berubah menjadi begitu ceria keranamu. Terima kasih banyak. Namun, yang paling penting bagi saya ialah Amir dan saya kini benar-benar dapat merancang masa depan bersama. Di bawah restu penduduk kampung, cinta kami menjadi lebih teguh dan kami dapat merancang perkahwinan yang konkret. Semua perubahan ini berlaku hanya dalam masa sebulan. Ia adalah kelajuan yang benar-benar sukar dipercayai, tetapi saya rasa ia adalah keajaiban yang dicipta oleh kesungguhan dan pelaksanaan konkret Amir. Setahun berlalu, dan kini saya telah menjadi orang yang berbeza sepenuhnya. Saya yang setahun lalu menjalani rutin harian yang membosankan di kampung Belarus, kini telah menjadi orang yang memainkan peranan sebagai jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Belarus. Perubahan terbesar ialah pandangan dan pemikiran saya telah meluas sepenuhnya. Dahulu, saya hanya mempunyai rasa ingin tahu yang kabur tentang dunia di luar Belarus, tetapi kini saya dapat memahami dan membandingkan dua budaya secara mendalam. Saya dapat melihat secara objektif kelebihan masing-masing, perubahan pantas dan dinamisme Malaysia, serta tradisi dan kestabilan Belarus. Kemahiran bahasa saya juga meningkat secara menakjubkan. Saya kini hampir fasih bahasa Malaysia dan Amir benar-benar berusaha keras mempelajari bahasa Rusia dan bahasa Belarus. Kini beliau boleh berbual mendalam dengan datuk-datuk. Kami merasakan kami menjadi lebih rapat dalam proses mempelajari bahasa masing-masing. Perubahan yang paling penting ialah konsep keluarga saya telah berkembang. Dahulu, apabila saya memikirkan keluarga, saya hanya memikirkan hubungan darah. Tetapi kini saya menyadari bahawa semua orang yang bersatu hati dan saling menyayangi adalah keluarga. Ibu bapa Amir kini benar-benar seperti ibu bapa saya, dan Amir juga telah menjadi ahli keluarga kami sepenuhnya. Lawatan ibu bapa Amir ke Belarus benar-benar menyentuh hati. Walaupun bahasa tidak sepenuhnya difahami, hati kami bersatu sepenuhnya. Melihat bapa Amir bekerja di ladang bersama bapa saya, dan berkata bahawa semangat petani adalah sama di mana-mana. Melihat ibu Amir dan ibu saya memasak bersama sambil ketawa. Melihat semua itu, saya benar-benar merasa seperti kami telah menjadi satu keluarga. Kini kami menjalani kehidupan harian yang benar-benar bahagia. Amir telah menjadi penduduk kampung sepenuhnya, dan saya juga mula memahami budaya Malaysia dengan lebih mendalam. Kami belajar kelebihan budaya yang berbeza antara satu sama lain dan menjalani kehidupan yang lebih kaya. Setiap pagi kami memulakan hari dengan berjalan-jalan di kampung bersama Amir. Apabila Amir berkata, hari ini pun nampaknya akan jadi hari yang baik, saya pula menjawab, jika kita bersama, hari apapun pasti akan baik. Ia adalah rutin harian yang sangat biasa tetapi berharga. Pada waktu malam, kami melakukan panggilan video dengan kedua-dua keluarga dan berkongsi apa yang berlaku sepanjang hari. Ibu bapa Amir yang berada di Malaysia kini boleh memberi salam ringkas dalam bahasa Rusia. Dan ibu bapa saya juga sedikit demi sedikit mempelajari bahasa Malaysia asas.
Melihat mereka berkomunikasi dengan salam seperti halo dan terima kasih sangat komel. Pada hujung minggu, kami memasak bersama. Jika Amir memasak hidangan Malaysia, saya akan memasak hidangan Belarus dan kadang-kadang kami mencampurkan hidangan kedua-dua negara untuk mencipta hidangan baru. Hidangan fusion seperti miso atau kari Malaysia dengan kentang rebus Belarus sangat sedap secara tidak dijangka dan kami juga memperkenalkannya kepada penduduk kampung. Yang paling dinanti-nantikan ialah rancangan masa depan. Kami merancang untuk melangsungkan perkahwinan pada tahun hadapan dan kami telah memutuskan untuk mengadakan kedua-dua majlis perkahwinan tradisional Belarus dan tradisional Malaysia. Ia akan menjadi majlis perkahwinan di mana kami mengalami semua tradisi indah kedua-dua budaya dan disokong oleh kedua-dua keluarga. Dan jika kami mempunyai anak, kami benar-benar ingin membesarkan mereka sebagai warga negara dunia. Kanak-kanak yang boleh bertutur dalam bahasa Malaysia, bahasa Rusia, dan bahasa Belarus, dan memahami semua budaya dan tradisi kedua-dua negara. Saya percaya anak-anak itu akan membesar dan dapat memainkan peranan sebagai jambatan budaya yang lain pula. Melihat kembali, ia benar-benar perubahan yang menakjubkan. Apa yang tidak dapat saya bayangkan setahun lalu telah menjadi kenyataan dan hidup saya telah berubah sepenuhnya. Namun, yang paling penting ialah semua perubahan ini bermula dari cinta. Melalui pertemuan dengan Amir, saya belajar bahawa cinta benar-benar boleh mengubah segalanya. Saya mengalami sendiri bahawa dinding bahasa, perbezaan budaya, dan halangan jarak semuanya boleh diatasi. Dan saya menyedari bahawa cinta seperti itu tidak datang dari usaha seorang diri, tetapi dari keikhlasan masing-masing. Kini, sambil mengakhiri cerita ini, ada kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada anda semua. Melalui semua pengalaman ini, saya telah banyak belajar. Kesedaran yang paling penting ialah cinta sejati tidak mempunyai sempadan. Apabila saya pertama kali bertemu Amir, ia hanyalah rasa ingin tahu dan keterujaan, tetapi ia dapat berkembang menjadi cinta sejati kerana rasa hormat dan persefahaman antara satu sama lain menjadi asasnya. Amir dengan tulus berusaha untuk mempelajari budaya saya dan saya juga berusaha untuk memahami budaya Malaysia, menjadikan kami bukan sekadar kekasih tetapi pasangan sejati. Perkara kedua yang penting ialah proses mengatasi prasangka. Pada mulanya, keluarga saya dan penduduk kampung mempunyai banyak prasangka terhadap Amir. Prasangka seperti lelaki timur tidak boleh dipercayai atau jika budaya berbeza tidak akan bahagia. Namun, keikhlasan dan tindakan konsisten yang Amir tunjukkan telah meruntuhkan prasangka-prasangka itu satu persatu. Beliau tidak hanya bercakap kosong, tetapi membuktikannya dengan tindakan. Beliau menunjukkan keikhlasan dengan membantu kerja ladang, membuktikan dirinya kepada orang dewasa kampung dengan bersopan santun, dan yang paling penting, menunjukkan dengan tindakan bahawa beliau menyayangi saya dan keluarga saya dengan sepenuh hati. Dalam proses ini, saya menyedari betapa bahayanya dan tidak perlunya prasangka. Saya belajar bahawa kita tidak boleh menilai seseorang berdasarkan kewarganegaraan, penampilan, atau latar belakang budaya. Tetapi kita perlu melihat hati nurani dan kehidupan sejati orang itu. Yang ketiga ialah kesedaran tentang makna sebenar keluarga. Saya mula tahu bahawa keluarga bukan sekadar bermaksud hubungan darah, tetapi ia dibina dengan hati yang tulus saling menyayangi dan menghargai. Melihat proses Amir menjadi ahli keluarga kami, dan pengalaman saya diterima oleh keluarga Amir, saya menyedari senyuman keluarga sejati. Yang keempat ialah keindahan pertukaran budaya. Saya mengalami bahawa apabila budaya yang berbeza bertemu, ia bukan menimbulkan konflik, tetapi sebaliknya mencipta budaya yang lebih kaya dan indah. Dinamisme budaya Malaysia dan kestabilan tradisional budaya Belarus bertemu dan benar-benar mencipta kehidupan yang harmoni. Yang kelima ialah kepentingan untuk tidak menyerah pada impian. Apabila saya pertama kali berpisah dengan Amir, saya fikir semuanya sudah berakhir. Saya ingin menyerah di hadapan tantangan sekeliling dan kesulitan realistik. Namun, kerana Amir tidak menyerah dan berusaha sehingga akhir, kebahagiaan sekarang dapat dicapai. Jika pada masa itu, Amir berkata, "Memang tak boleh," dan menyerah, kami tidak akan bahagia seperti sekarang.
Saya belajar bahawa untuk sesuatu yang benar-benar berharga, kita perlu berusaha sehingga akhir. Akhirnya, yang paling penting ialah keikhlasan. Alasan terbesar Amir dapat berjaya ialah semua tindakannya berpunca dari hati yang tulus. Ia bukan sesuatu yang dikira-kira atau sengaja, tetapi tindakan semula jadi yang datang dari hati yang benar-benar menyayangi saya dan menyayangi keluarga saya. Orang ramai dapat melihat keikhlasan, walau seberapa pandai berkata-kata dan menunjukkan penampilan yang baik di luar, jika tiada hati yang tulus, akhirnya ia akan terbongkar. Namun, Amir membuktikan bahawa jika ada keikhlasan, walaupun bahasa tidak fasih dan budaya berbeza, hati akan bersatu. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda semua, adakah Anda juga mempunyai kisah cinta yang indah seperti ini di sekeliling Anda? Jika ada pertemuan indah yang melampaui halangan budaya, atau kisah menyentuh hati yang mengatasi prasangka, sila kongsi di komen. Atau jika Anda sedang menjalani percintaan antara bangsa atau bimbang tentangnya, saya harap pengalaman saya dapat membantu sedikit sebanyak. Perkara yang paling penting ialah rasa hormat dan keikhlasan terhadap cinta, ingatlah itu sentiasa. Dan kepada mereka yang menghadapi perkahwinan atau masalah dengan tentangan keluarga, saya juga ingin katakan, kadang-kadang masa diperlukan, dan lebih banyak usaha diperlukan. Tetapi saya percaya, jika ia cinta sejati, pasti akan ada jalan. Saya harap kisah kami dapat memberikan harapan dan keberanian kepada semua pasangan di seluruh dunia. Saya ingin menunjukkan bahawa cinta benar tidak mempunyai sempadan, dan jika ada keikhlasan, apa jua kesulitan boleh diatasi. Akhir sekali, jika Anda menyukai kisah yang menyentuh hati ini, sila tekan butang suka, dan jangan lupa untuk melanggan saluran ini. Sila kongsi juga agar kisah-kisah cinta yang indah seperti ini dapat disampaikan kepada lebih ramai orang. Saya juga sangat menanti komen-komen berharga Anda. Bahagian mana yang paling menyentuh hati, pengajaran apa yang Anda peroleh, dan sila kongsi juga kisah cinta istimewa Anda sendiri. Seperti kisah kami, kisah Anda juga mungkin menjadi kekuatan besar kepada seseorang. Sayangilah semua. Semoga hari Anda bahagia hari ini. Dan saya dengan tulus berharap agar Anda semua juga dipenuhi dengan cinta yang indah. Terima kasih banyak kerana mendengar cerita saya untuk masa yang lama.